Selamat sejahtera. Anda bersama saluran Senja Tenang. Kisah hari ini bermula dengan satu panggilan telepon. Ini adalah kisah tentang bagaimana satu panggilan daripada bekas ibu mentua saya, 3 bulan selepas saya bercerai, telah menggoncang seluruh hidup seseorang dan mengembalikan segala-gala dari masa lalu yang perit ke tempatnya yang sepatutnya. Jika Anda rasa cerita ini menarik, sila langgan saluran ini dan tekan butang suka. Sokongan kecil Anda amat bermakna bagi kami. Pada suatu petang Ahad yang cerah, deringan telepon memecah kesunyian. Saya sedang duduk di balkoni, memegang secawan teh bunga kekua madu yang hangat, sambil menumpukan perhatian pada helaian buku yang sedang saya baca. Perasaan damai yang asing ini adalah sesuatu yang tidak pernah berani saya impikan selama 5 tahun yang lalu. Skrin telepon bimbit saya menyala, memaparkan nomor yang tidak dikenali tetapi amat saya kenal. Saya mengerutkan dahi, teragak-agak seketika sebelum meluncurkan skrin untuk menjawab panggilan. Hello, suara seorang wanita yang tajam dan bingit, bercampur dengan bunyi siren ambulans dan jeritan orang ramai, menusuk gegendang telinga saya. Aisyah, kamu datang ke PPUM sekarang juga? Amirul. Amirul Kemalangan Jalan Raya, teruk sangat, dokter kata kena bedah segera, tapi perlukan deposit Rp50.000. Cepat bawa duit datang selamatkan suami kamu tuh. Kalau lambat, tak dapat diselamatkan lagi. Saya terpaku seketika. Suara itu, suara yang angkuh dan suka mengarah itu, saya akan kenal walaupun sudah menjadi abu. Itu adalah suara bekas ibu mentua saya, Puan Zainab. Tapi, sekejap. Suami saya? Apa yang dia merepek nih? Saya meletakkan cawan teh di atas meja, menghasilkan bunyi dentingan yang ringan. Saya menarik nafas dalam-dalam, berharap aroma bunga kekua yang lembut dapat menenangkan degupan jantung saya yang berdebar kencang karena terkejut. Kemudian, saya ketawa. Ketawa yang ringan tetapi penuh dengan penghinaan yang menusuk kalbu. Minta maaf, Puan. Rasanya Puan salah nombor. Atau mungkin Puan dah nyanyuk sebab dah tua, jawab saya dengan suara yang tenang dan dingin. Hening seketika di hujung talian, kemudian kedengaran jeritan yang lebih kuat, seolah-olah mahu mengoyakkan pembesar suara telepon. Apa kamu cakap nih? Ini Mak mentua kamu, Mak Amirul. Suami kamu tengah berlumuran darah. Nazak dekat bilik kecemasan sana. Kamu tuh istri dia, jadi kamulah yang kena sediakan duit untuk selamatkan dia, Rp50.000. Angka yang keluar dari mulut wanita itu terasa begitu ringan, seolah-olah saya ini mesin pencetak uang. Atau adakah dia masih pikir saya ini Aisyah yang naif dan tertindas seperti 3 bulan yang lalu? Saya bangun dari kerusi dan berjalan ke arah pagar balkoni, memandang ke bawah melihat orang ramai yang sibuk lalu lalang. Angin petang meniup rambut saya. Saya dapat menghidu bau kebebasan yang saya perolehi dengan darah dan air mata. Puan Zainab, saya memanggil namanya, tidak lagi menggunakan panggilan Mak seperti dahulu. Nampaknya Puan kena mula makan ubat minda. Dah 3 bulan mahkamah sahkan perceraian kami. Saya dengan anak Puan, Encik Amirul, dah tak ada apa-apa kaitan lagi. Dia nak hidup ke, nak mati ke, kemalangan ke, sakit ke, apa kena mengena dengan saya sampai saya kena bawa Rp50.000? Atas hak apa? Puan ni siapa? Saya dapat mendengar dengan jelas bunyi nafas yang kasar di hujung talian. Mungkin dia terkejut. Terkejut karena bekas menantunya yang dahulu patuh kini berani melawan, atau terkejut dengan sikap dingin saya, atau mungkin terkejut karena menyadari kuasa palsunya telah lenyap seperti buih sabun. Kau berani cakap macam tu dengan aku? Walau apapun, kamu berdua pernah hidup sebumbung bertahun-tahun. Ada ikatan. Dia tuh ayah kepada anak kau. Tega kau biarkan dia mati macam tu saja? Dasar perempuan beracun, aku akan jajah cerita sebenar kau pada semua orang. Dia memulakan ugutan dan paksaan yang sudah menjadi kebiasaannya. Saya tersenyum, kali ini dengan sedikit rasa pahit dari masa lalu. Ikatan? Puan berani sebut perkataan ikatan pada saya? Malam yang hujan ribut tuh, masa Puan dan anak Puan halau saya keluar dari rumah? Ada Puan fikir pasal ikatan? Masa anak Puan sanggup tampar muka saya sampai lebam sebab nak bela perempuan simpanan dia? Ada Puan fikir pasal ikatan? Masa dekat mahkamah, Puan hasut anak Puan sorokan semua harta dan biarkan saya keluar sehelai sepinggang dengan anak kecil? Ada Puan fikir pasal ikatan? Saya berhenti seketika, menelan kepahitan yang terasa di kerongkong. Luka di hati yang saya sangka sudah sembuh, kini terasa seperti dicakar semula oleh kuku tajamnya.
Tetapi, ia tidak lagi menyakitkan, hanya terasa melucukan. Puan Zainab, saya dengar anak Puan tuh nak kawin baru tak lama lagi, kan? Dengan Cik Bella yang cantik dan berkerjaya tuh. Katanya dari keluarga ternama, dan yang paling penting, tengah mengandungkan waris lelaki yang Puan sanjung sangat tuh. Kenapa tak telepon dia? Dia kan banyak duit. Suruhlah dia bawa duit untuk selamatkan bakal suami dia. Jangan malukan diri telepon bekas istri pula. Hening seketika di hujung talian. Hanya kedengaran nafasnya yang kasar dan bunyi bising di hospital. Nampaknya saya telah mengena sasaran. Pasti ada sesuatu yang telah terjadi pada bakal menantu kesayangannya itu. Sebab itulah dia sanggup menebalkan muka menelepon saya yang dianggap seperti sampah. Bella. Budak tuh. Suara Puan Zainab tiba-tiba menjadi lemah dan bergetar. Hilang semua keangkuhannya. Dia dah lesap, bawa lari semua duit. Aisyah, Mak merayu, tolonglah kali ini saja. Selamatkan Amirul, Mak merayu pada kamu. Minta maaf, saya bukan malaikat penyelamat, bukan juga bank kebajikan. RM 50.000 tuh, saya nak guna untuk besarkan anak perempuan saya. Cucu perempuan yang Puan pernah hina sebagai budak tak berguna tuh. Saya letak dulu. Saya menekan butang tamat panggilan dengan tegas. Screen menjadi gelap, dan bunyi tut yang berterusan seolah-olah memutuskan sakibaki hubungan terakhir antara saya dan keluarga neraka itu. Saya terduduk di kerusi. Tangan saya masih sedikit menggeletar. Bukan karena takut, tetapi karena kemarahan yang telah lama terpendam kini membuak-buak. Baru 3 bulan sejak saya melangkah keluar dari pintu pagar rumah agam itu. Mereka pasti pikir saya akan merempat di bilik sewa yang usang, atau akan kembali melutut merayu simpati mereka. Tetapi, hidup ini tidak dapat dijangka. Saya hari ini bukan lagi Aisyah yang semalam. Dan Amirul, lelaki yang mengkhianati saya demi perempuan lain, kini terbaring di sana menanti ajal, ditinggalkan oleh perempuan simpanan yang sama. Karma. Bunyinya seperti klis, tetapi pada saat ini, tiada perkataan yang lebih jelas dan kejam untuk menggambarkan realiti ini. Saya menghirup teh saya. Rasa manis madu dan pahit bunga kekwa bercampur di hujung lidah. Saya teringat 5 tahun lalu, hari pertama saya menjejakkan kaki ke rumah Puan Zainab sebagai menantu. Ketika itu, saya juga naif dan percaya pada perkataan keluarga. Saya korbankan seluruh jiwa, uang, dan masa muda saya untuk keluarga itu. Dan apa yang saya dapat sebagai balasan? Pengkhianatan yang keji dan perhitungan yang kejam hingga ke tulang sumsum. Percayakah Anda? Saya yang berpendapatan RM 10.000 sebulan terpaksa menyerahkan seluruh slip gaji kepada ibu mentua, dan setiap pagi hanya diberi RM 20 untuk belanja pasar. Seorang istri yang mengorbankan segalanya untuk suami, langsung tidak tahu bahwa suaminya telah curang secara senyap-senyap di dalam rumah itu selama 2 tahun. Dan kemuncak kebejatan mereka adalah apabila mereka coba menjual saya untuk mendapatkan uang bagi menampung perempuan simpanannya. Kisah hidup saya, perkawinan yang penuh dengan air mata, dan transformasi gemilang saya untuk membalas dendam dengan cara yang paling bermaruah baru saja bermula. Apa yang dikatakan oleh Puan Zainab di telepon tadi hanyalah puncak sebuah bongkah ais. Kenapa Amirul boleh jadi begitu? Siapakah sebenarnya Bella, perempuan simpanan itu? Dan apa yang telah saya lakukan untuk membuka mata mereka? Cawan teh di atas meja sudah lama sejuk. Tetapi rasa pahit panggilan telepon tadi masih melekat di hujung lidah. Tidak, di setiap sudut ingatan saya. Saya memejamkan mata, membiarkan angin petang membelai saya. Masa berputar kembali ke 5 tahun yang lalu. Ke hari di mana saya, seorang gadis berusia 25 tahun yang penuh dengan kepercayaan pada cinta dan semangat, melangkah masuk ke rumah Puan Zainab dengan gaun pengantin yang putih bersih. Pada hari itu, semua orang mengatakan saya bertuah. Suami saya ketika itu, Amirul, seorang jejaka kacak bergaya cendekiawan, anak tunggal kepada keluarga yang memiliki sebuah banglo besar di TTDI. Walaupun saya berasal dari Kedah, saya merupakan graduan cemerlang dari Universiti Malaya dan bekerja sebagai ketua pemasaran dengan gaji yang dicemburui ramai. Namun, di mata keluarga mentua, saya hanyalah orang luar. Pepatah Melayu ada menyebut, indah habar dari rupa. Rumah agam yang kelihatan gah itu sebenarnya adalah sebuah penjara yang mengurung masa muda dan kebebasan saya. Pada malam pertama perkawinan, belum sempat saya membuka semua hadiah, Puan Zainab memanggil saya ke ruang tamu. Dia duduk di kerusi kayu jati berukir naga, dengan muka yang dingin,
menghulurkan sekeping kertas yang penuh dengan senarai peraturan keluarga. Aisyah, kamu sangat bertuah dapat masuk dalam keluarga kami. Maknak beritahu awal-awal apa yang kamu patut buat. Keluarga kita nih kecil, ayah Amirul dah lama meninggal, jadi mak besarkan dia seorang diri. Mak tak boleh tengok anak mak rugi. Mulai bulan ini, gaji kamu dan gaji Amirul, mak yang akan uruskan semua. Saya terkejut dan tergagap-gagap. Hah? Tapi mak, kami kan dah dewasa. Kami nak uruskan sendiri, nak belanja, nak simpan apa bendanya. Puan Zainab memotong kata-kata saya dengan suara yang tajam. Orang muda macam kamu nih, kalau dapat duit, tahu nak berfoya-foya saja. Mak uruskan nih untuk kebaikan kamu berdua juga. Nanti kalau ada hal mustahak, mak akan bagi balik. Kamu takut mak nak telan duit kamu ke? Amirul pun dah setuju. Sebagai istri, kamu kena ikut suami. Saya memandang suami saya, berharap dia akan membela saya, tetapi Amirul hanya menunduk sambil mengupas buah epal. Biarlah mak uruskan, sayang. Dia lagi pandai kira-kira daripada kita, jangan berkira sangat dengan mak. Kata-kata Amirul itu seolah-olah menyimbah air sejuk ke muka saya. Tetapi sebagai menantu baru, saya mahu menjaga hati, jadi saya menelan air mata dan menyerahkan slip gaji saya kepada Puan Zainab. Dan itulah permulaan saya menjadi seorang pembantu rumah elit tanpa gaji. Setiap pagi sebelum ke pejabat, saya perlu bangun untuk membersihkan banglo 2 tingkat yang luas itu, pergi ke pasar dan menyediakan sarapan. Puan Zainab sangat cerewet. Kalau nak buat sup tulang, tulangnya perlu direbus semalaman. Sayur pula perlu dibasuh sehelai demi sehelai. Selepas itu, saya akan tergesa-gesa menunggang motosikal ke pejabat, bergelut dengan tekanan kerja sebagai seorang ketua. Waktu petang, ketika rakan-rakan sekerja mengajak ke spa atau kafe, saya terpaksa bergegas pulang untuk menyediakan makan malam. Amirul pula, selepas pulang kerja, hanya akan duduk bersilang kaki di sofa menonton TV, menanti makanan terhidang. Puan Zainab pula, selepas pulang dari bersenam, akan mencari salah, dari habuk di tangga hinggalah ke lauk yang kurang masin atau tawar. Perkara yang paling menghinakan adalah soal uang. Gaji saya Rp10.000, gaji Amirul Rp5.000, semuanya berada di dalam simpanan Puan Zainab. Setiap pagi, dia akan memberi saya tepat Rp20, Rp10 untuk makan tengah hari dan tambang saya, dan baki Rp10 lagi untuk belanja makan malam 3 sekeluarga. Pandai-pandailah budget. Suatu ketika, syarikat saya mengadakan makan malam tahunan dan saya perlu memakai gaun. Apabila saya membuka almari, yang ada hanyalah pakaian lama dari zaman university. Saya memberanikan diri meminta Rp200 daripada Puan Zainab untuk membeli gaun baru. Dia memandang saya seolah-olah saya baru sahaja meminta untuk merompak bank. Gaun apa bendanya? Dah kahwin nak melawa untuk siapa? Pakai saja apa yang ada. Rp200 tuh boleh buat belanja makan sebulan tahu. Jangan membazir. Saya menangis teresak-esak di dalam bilik dan mengadu kepada Amirul. Amirul yang sedang bermain permainan video mengerutkan dahi, rimas dengan aduan saya, pasal gaun pun nak bising. Betullah apa mak cakap tuh, jangan berangan sangat. Saya tengok awak pakai baju tidur pun oke. Ketika itulah saya sadar, suami saya bukan sahaja tidak tegas, tetapi juga sangat tidak peduli. Dia sudah terbiasa dilindungi ibunya dan menganggap pengorbanan saya sebagai perkara biasa. Di mata dia dan ibunya, saya hanyalah mesin pencari uang dan robot rumah tangga, tanpa sebarang keinginan atau perasaan. Saya terfikir untuk bercerai ketika itu, tetapi ujian kehamilan menunjukkan 2 garisan yang jelas. Anak yang datang pada saat paling terdesak itu menjadi tali yang mengikat saya di neraka ini. Saya memujuk diri sendiri. Sabar, Aisyah, demi anak, kalau dah ada cucu, Puan Zainab pasti akan berubah. Amirul pun akan jadi lebih matang. Tetapi saya silap. Pengorbanan senyap saya bukan sahaja tidak dihargai, malah dipijak-pijak dengan kejam dengan kemunculan orang ketiga, yang menghancurkan kepura-puraan keluarga bahagia ini. Ketika anak perempuan saya, Sofia, berusia 2 tahun, berlaku sedikit perubahan dalam kerjaya Amirul. Dia dinaikkan pangkat menjadi pengurus. Gaji tidak naik banyak, tetapi dia lebih kerap perlu melayan pelanggan atau menghadiri mesyuarat dengan syarikat rakan kongsi. Saya mula mengesan perubahan aneh pada suami saya. Amirul lebih menjaga penampilan, memakai minyak wangi setiap kali keluar, dan yang paling ketara,
Telepon bimbitnya tidak pernah lekang dari badan. Dia menetapkan kata laluan baru, sentiasa meletakkan teleponnya meniarap, dan kerap bercakap telepon di balkoni pada tengah malam dengan suara berbisik. Naluri seorang wanita memberitahu saya sesuatu yang tidak kena, tetapi setiap kali saya bertanya, Amirul akan menepis. Jangan syakwa sangka boleh tak? Dekat pejabat dah stres, balik rumah kena soal siasat macam polis, mana saya nak rehat? Puan Zainab pula, apabila melihat kami bertengkar, hanya akan menyebelahi anaknya. Dia tuh kerja penat-penat dekat luar nak bagi kamu anak beranak makan, kamu dekat rumah tahu nak cemburu buta saja. Perempuan cemburu ni perempuan paling bodoh, tahu tak? Saya sekali lagi terpaksa menelan kemarahan dan berdiam diri. Sehinggalah pada suatu hari, ketika Amirul sedang mandi, saya ternampak satu message muncul di skrin teleponnya yang terkunci. Abang, malam ni datang tau. Rindu. Baby kita pun rindu papa dia. Penghantarnya bernama Bella Setiausaha. Dunia saya terasa berpusing. Baby kita? Maksudnya Amirul ada anak lain? Dengan tangan yang menggeletar, saya senyap-senyap membuka teleponnya. Nasib baik saya sempat melihat dia menekan kata laluan malam semalam. Apa yang saya lihat adalah beratus-ratus message manis dan gambar-gambar mesra Amirul dengan seorang wanita muda yang cantik dan seksi. Dia adalah setiausaha baru di syarikat Rakan Kongsi, bernama Bella. Tetapi yang membuat saya terduduk bukanlah bisikan cinta mereka, tetapi rekod pemindahan uang. Sayang, tolong transfer Rm 2000, nak beli vitamin pranatal, untuk kesehatan waris kita, kan, abang? Beg tangan Chanel tuh cantik lah, baru Rm 5000. Boleh tak belikan? Oke sayang, nanti abang minta duit dari Mak. Kaki saya terasa lemah. Gaji yang saya perolehi dengan membanting tulang dan saya serahkan kepada ibu mentua, rupa-rupanya tidak disimpan seperti yang dikatakannya. Dia memberikan uang itu kepada Amirul, dan Amirul menggunakannya untuk menajah perempuan simpanannya. Fakta yang lebih mengerikan terungkap apabila saya menatal message-message lama, perbualan antara Amirul dan ibunya. Mak, Bella dah buat ultrasound. Dokter kata 90% lelaki. Cucu sulung Mak, betul ke? Ya Allah, syukur. Bagus, Mirul. Jaga dia baik-baik. Si Aisyah tuh dapat anak perempuan saja, bosan Mak. Buat Masani, rahasiakan dari Aisyah. Lepas Bella dah selamat bersalin, baru kita pikirkan, kalau tak cukup duit, beritahu Mak, guna saja gaji Aisyah tuh untuk jaga cucu sulung Mak. Saya menjatuhkan telepon ke atas katil. Bunyi gedebuk itu seolah-olah bunyi jantung saya yang hancur berkecai. Seluruh keluarga ini adalah sindiket penipuan. Ibu mentua yang saya panggil Mak dan saya sediakan makan minumnya selama 5 tahun, rupa-rupanya adalah subahat yang membantu skandal anaknya. Bukan sahaja tidak melarang, malah dia menggunakan uang hasil titik peluh saya untuk membiayai janin di dalam perut perempuan simpanan suaminya. Hanya karena pemikiran kolot dan kejam yang mementingkan anak lelaki, anak perempuan saya, Sofia, cucunya sendiri, tidak pernah dibelikan walau setin susu atau sebiji gula-gula. Cucu perempuan dianggapnya budak tak berguna. Tetapi anak orang ketiga yang belum lahir, sanggup ditatang bagai minyak yang penuh, walaupun dengan cara menganiaya menantunya sendiri. Benci, marah, sakit hati, semua emosi negatif bergelodak di dalam dada hingga saya sukar bernafas. Saya mahu berlari ke ruang tamu sekarang juga dan menelanjangkan topeng jijik mereka berdua, tetapi logik akal sebagai seorang ahli perniagaan menahan saya. Jika saya membuat kecoh sekarang, apa yang akan saya dapat? Amirul akan menafikannya, atau paling teruk, dia akan pergi kepada perempuan itu. Puan Zainab pula akan bersekongkol menghalau saya dan anak saya ke jalanan. Harta semuanya atas nama dia atau Amirul, dan saya tidak mempunyai walau 1 sen pun. Saya akan kehilangan segalanya dan memulakan hidup dari bawah. Bertenang, Aisyah, rancang strategi. Aku mesti singkirkan keluarga busuk ni dari hidup aku dan dapatkan balik apa yang menjadi hak aku. Saya mengesat air mata, meletakkan telepon kembali ke tempatnya, dan coba menenangkan nafas. Amirul keluar dari bilik air sambil bersiul. Saya masih melipat pakaian anak, dengan wajah yang tenang seperti tasik sebelum ribut. Dah siap mandi? Malam nih makan dekat rumah? Saya bertanya dengan lembut, seolah-olah tidak tahu apa-apa. Tak, abang ada meeting dengan bos dan klien malam nih, mungkin balik lewat. Sayang makan dulu dengan Mak, ya, kata Amirul sambil menyikat rambut dan menyembur minyak wangi.
Baru sekarang saya tahu, haruman itu adalah untuk wanita lain. Baiklah, hati-hati memandu. Sebaik sahaja kelibat Amirul hilang di sebalik pintu, senyuman lembut di bibir saya lenyap, digantikan dengan pandangan mata yang tajam. Nikmatilah sepuas-puasnya. Ini akan menjadi hari-hari bahagia terakhir kau. Bila aku dah tahu kebenarannya, harga yang perlu kau bayar akan lebih mahal dari yang kau sangka. Beberapa hari berikutnya, saya mulai menyiasat tentang Bella secara senyap. Siapakah dia? Kenapa dia menyasarkan Amirul yang tidak tegas, bergaji kecil tetapi berlagak kaya? Dan yang lebih penting, saya mendapat tahu bahwa Amirul dan Puan Zainab sedang merancang satu konspirasi keji untuk merampas satu-satunya harta peninggalan ibu bapak saya, sebidang tanah dusun. Apa yang mereka rancang dengan tanah itu, dan bagaimana saya menggunakan helah mereka untuk membalikkan keadaan? Adakah kebenaran tentang waris lelaki dan Bella semudah yang mereka sangkakan? Selepas malam penemuan rahasia di telepon suami saya itu, saya hidup seperti hantu di dalam rumah itu. Di luaran, saya masih menantu yang baik, pergi bekerja, dan menyediakan makanan, tetapi di dalam hati, saya sudah dingin dan penuh waspada. Saya tahu, kedamaian palsu ini hanyalah ketenangan sebelum ribut besar melanda. Dan ribut itu datang lebih cepat dari yang saya sangka, bukan dari perempuan simpanan itu, tetapi dari ketamakan mereka berdua yang tidak berkesudahan. Pada suatu petang hujung minggu, Puan Zainab, secara luar biasa, masuk ke dapur dan memasak lauk kegemaran saya, asam pedas iga. Dia mencedokkan lauk untuk saya, berkelakuan mesra, dengan senyuman yang manis hingga menyeramkan. Amirul yang duduk di sebelah juga berkelakuan aneh, sangat prihatin dan asyik bertanya tentang kerja saya di pejabat. Selepas makan, Puan Zainab memanggil kami berdua ke ruang tamu. Dia menuang secawan teh, berdehem, dan memulakan bicara. Aisyah, sekarang nih kerja Amirul tengah maju. Ada peluang baik untuk buka rangkaian restoran dengan kawan-kawan, tapi modal tak cukup sikit. Jadi, Mak harap kamu boleh tolong suami kamu sikit. Saya menghirup teh, menyembunyikan rasa muak. Macam mana saya nak tolong, Mak? Gaji saya semua Mak yang pegang, mana saya ada duit. Puan Zainab teragak-agak seketika, kemudian berterus terang. Dulu masa kawin, Mak ayah kamu ada bagi hadiah sebidang tanah dusun, kan? Tanah tuh sekarang harga dah naik. Apa kata kamu balik kampung? Pujuk Mak ayah kamu jual tanah tuh. Duitnya boleh guna untuk modal bisnis Amirul. Kalau suami kamu berjaya, kamu juga yang senang nanti, kan? Amirul di sebelah juga menyampuk dengan mata yang bersinar. Betul tuh, sayang. Peluang macam ni datang sekali seumur hidup. Jual saja, abang janji, pinjam 2 tahun saja. Nanti bila dah untung, abang beli balik tanah yang lagi besar untuk sayang. Saya memandang mereka berdua dengan rasa jijik yang melampau. Tanah itu adalah satu-satunya harta peninggalan ibu bapak saya, simpanan mereka seumur hidup untuk hari tua saya, benteng terakhir saya. Berani mereka suruh saya jual? Sebenarnya, melalui intipan saya terhadap telepon Amirul dan curi dengar perbualan Puan Zainab, saya sudah tahu apa peluang bisnis yang mereka maksudkan. Tiada sebarang rangkaian restoran. Yang benar adalah, Amirul telah berhutang keliling pinggang akibat berjudi dan bertaruh bola. Hutangnya sudah mencecah ratusan ribu, dan Ahlong mengugut akan memotong kakinya jika tidak dibayar. Tambahan pula, Bella menggugut akan menggugurkan waris berharga itu jika Amirul tidak membelikannya sebuah kondominium mewah untuk berpantang dengan selesa. Amirul dan Puan Zainab sudah terdesak. Karena mahu menjaga air muka di mata jiran-jiran, mereka tidak sanggup menjual rumah yang diduduki sekarang, sebaliknya menyasarkan satu-satunya harta saya. Mereka mahu memerah saya hingga ketitisan terakhir untuk membayar hutang judi dan menaja perempuan simpanan. Tanah tu atas nama mak ayah saya tak ada hak nak jual, jawab saya dengan dingin, meletakkan cawan teh dengan tegas. Wajah Puan Zainab mengeras, senyumannya hilang. Habis tu, kamulah yang kena balik pujuk mereka. Kamu kan anak tunggal, kalau bukan untuk kamu, untuk siapa lagi? Kedekut sangat ke dengan suami sendiri, ini soal masa depan perniagaan dia. Perniagaan? Atau hutang Ahlong? Saya bertanya selamba, merenung tepat ke mata Amirul. Amirul terkejut hingga tertumpah air di tangannya. Apa kau merepek nih? Aku orang bisnis, mana ada hutang? Baiklah, saya berpura-pura mengeluh dan bangun. Bagi saya masa untuk pikirkan. Ini perkara besar,
Tak boleh buat keputusan terburu-buru. Saya terus masuk ke bilik, meninggalkan mereka berdua dengan wajah yang tidak puas hati. Malam itu, saya terdengar suara pertengkaran dari bilik Puan Zainab. "Mak, tengoklah dia tuh, degil. Kalau dia tak nak jual tanah tuh, habislah Mirul. Ah long bagi tempo sampai minggu depan saja." Bella pun ugut nak tinggalkan Mirul. "Sabar, biar mak uruskan dia. Kalau cara baik tak jalan, kita guna cara kasar. Dia tinggal di rumah kita, anak dia pun dengan kita, dia nak lari kemana? Kalau kita desak selalu, lama-lama dia akan bagi juga." Mendengar kata-kata kejam itu, saya tahu saya tidak boleh berlengah lagi. Mereka tidak menganggap saya sebagai keluarga, tetapi sebagai mangsa. Saya perlu bertindak sebelum mereka bertindak. Keesokan harinya, saya mengambil cuti kecemasan secara senyap, membawa semua dokumen penting dan geran tanah yang telah saya sembunyikan, dan menyimpannya di dalam peti simpanan selamat di bank. Untuk mengumpul bukti, saya juga memasang sebuah kamera kecil tersembunyi di ruang tamu. Namun, saya tidak sangka kekejaman mereka bukan setakat meminta uang. Ketamakan dan nafsu mereka telah membawa tragedi ini ke kemuncaknya, mencetuskan malam hujan ribut yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Pada suatu petang Jumat, saya menerima message dari nomor yang tidak dikenali. Ia adalah gambar Amirul sedang memeluk pinggang seorang wanita, masuk ke sebuah hotel mewah di tengah bandar. Bersama gambar itu, ada message provokasi, "Akak, suami akak tengah jaga kami anak beranak dengan baik. Akak duduk rumah masak elok-elok ya." Penghantarnya tidak lain dan tidak bukan Bella. Dia sengaja memprovokasi saya, berharap saya akan hilang akal dan berundur, memberi laluan untuknya menjejakkan kaki ke rumah Puan Zainab. Darah saya menyirap. Saya tidak dapat menahan lagi. Saya menghantar anak saya ke rumah ibu bapak saya, menahan taksi dan terus menuju ke alamat di dalam gambar. Saya ke sana bukan untuk bergaduh, tetapi untuk menamatkan sandiwara jijik ini melalui perbincangan tiga pihak. Berdiri di hadapan pintu bilik 302, jantung saya berdegup kencang. Saya menarik nafas dalam-dalam dan mengetuk pintu. "Siapa tuh?" "Room service ke?" Kedengaran suara Amirul yang sedikit mabuk. Pintu terbuka. Amirul hanya bertuala di pinggang, mukanya merah padam. Di dalam, Bella terbaring di atas katil dengan gaun tidur nipis, mengusap perutnya yang sedikit buncit dengan riak wajah kemenangan. Melihat saya, muka Amirul pucat lesi dan dia terpaku. "Aisyah, macam mana awak boleh ada dekat sini?" Saya tidak menjawab. Sebaliknya melangkah masuk dan memandang tepat ke arah Bella. Dia langsung tidak takut, malah tersenyum sinis dan bangun perlahan-lahan. "Hai, Kak Aisyah. Eloklah akak dah sampai. Abang Amirul baru saja janji nak belikan rumah untuk kami anak beranak." "Amirul," saya berpaling kepada suami saya, suara saya bergetar menahan marah. "Mana awak dapat duit nak belikan dia rumah? Duit jual tanah mak ayah saya? Atau duit gaji saya yang awak curi selama ni?" Amirul memandang saya dan Bella silih berganti, tidak tahu hendak berbuat apa. Bella mencebik, "Janganlah kedekut sangat, saya ni mengandungkan waris keluarga awak yang berharga. Apa salahnya belanja sikit? Saya tolong lahirkan anak lelaki untuk awak, ganti akak yang tak mampu. Sepatutnya akak berterima kasih pada saya." "Terima kasih?" Saya ketawa pahit. "Berterima kasih pada perempuan macam kau yang rampas suami orang dan kikis duit dia? Kau ingat dia cintakan kau? Dia cuma gunakan anak dalam perut kau tuh untuk peras ugut duit mak dia. Kau pula cuma perlukan duit dia. Memang sepadan, sama-sama jijik." "Diam!" Amirul tiba-tiba menjerit dan meluru ke arah saya. "Kau berani hina Bella? Dia tengah mengandungkan anak aku." "Anak kau? Betul ke anak kau?" Saya meluahkan syakwa sangka yang telah lama terpendam. Kata-kata itu menjadi pencetus letupan. Bella menjerit dan meracau. "Abang! Dia sumpah baby kita. Dia nak bunuh anak kita. Pukul dia, Bang!" Amirul, yang mabuk dan terperangkap dalam kegilaan untuk melindungi perempuan simpanannya, tanpa teraga agak menghayunkan tangannya. Pang! Bunyi tamparan itu bergema, pipi saya terasa pijar. Saya terundur dan terjatuh, kepala saya terhantuk pada bucu meja, darah mula mengalir. Saya memandang lelaki yang pernah saya panggil suami itu. Dia berdiri dengan mata yang merah dan penumbuk yang digenggam, tanpa sebarang rasa kesal. "Berambus kau dari sini, jangan tunjuk muka kau lagi, perempuan sial," raung Amirul. Saya bangun terhuyung hayang, mengesat darah di dahi.
Saya melihat Bella yang tersenyum kemenangan dan Amirul yang ganas seperti binatang buas. Hati saya sudah mati. Air mata sudah kering. Baik, aku pergi. Sampah sarap nih aku serahkan pada kau. Semoga kau berdua bahagia dalam lumpur. Saya berlari keluar dari hotel dan terus menaiki taksi pulang ke rumah. Saya perlu bercakap dengan Puan Zainab. Saya masih menyimpan secebis harapan, walaupun dia tamak, dia tetap seorang ibu dan nenek. Saya pikir, jika dia tahu anaknya memukul istri karena perempuan simpanan, mungkin masih ada sedikit belas kasihan, tetapi saya silap besar. Apabila saya tiba di rumah, hujan turun dengan lebatnya. Saya basah kuyup, dengan darah mengalir di dahi, berlari masuk ke ruang tamu. Puan Zainab sedang menonton TV, terkejut melihat saya. Kau nih kenapa? Dah gila? Macam hantu, buat malu keluarga saja. Mak, suara saya serak. Amirul curang. Dia pukul saya. Dia guna duit keluarga untuk tanggung perempuan tuh. Saya menjangkakan dia akan terkejut dan bertanya apa yang berlaku. Tetapi tidak. Puan Zainab menghirup teh dengan tenang, matanya masih terpaku pada skrin TV, dan berkata dengan dingin, "Aku tahu." Jadi, saya terpaku di situ. Mak tahu tapi Mak diamkan saja? Mak galakan anak Mak curang? Puan Zainab berpaling memandang saya dengan pandangan menghina yang tidak akan saya lupakan seumur hidup. Lelaki main kayu 3 sikit dekat luar tuh apalah sangat. Yang penting, Bella tuh boleh bagi aku cucu lelaki, dia tuh pandai ambil hati. Kau, selama ini apa yang kau dah buat untuk keluarga nih? Tahu beranak perempuan, kedekut, suruh jual tanah tolong suami pun tak nak, kau tuh menantu tak guna. Mak, jangan panggil aku Mak, geli aku dengar. Dia bangun dan menuding ke arah pintu. Amirul dah telepon. Dia kata kau kurang ajar, hina kekasih dia. Keluarga aku tak perlukan menantu macam kau. Kalau kau ada otak, berambus dari sini sekarang. Baru aku boleh bawa Bella masuk. Takkan aku nak biarkan cucu kesayangan aku tuh membesar dekat tepi jalan. Mak nak halau saya? Dalam hujan lebat macam nih? Saya bertanya dengan gemetar. Berambus sekarang. Kau nak buat drama dekat sini ke? Ini rumah aku, suka hati akulah. Selesai berkata-kata, dia berlari ke bilik saya, menyumbat beberapa helai pakaian saya ke dalam beg lama dan melemparkannya ke halaman rumah. Pergi. Dan jangan harap kau boleh bawa satu barang pun dari rumah ni. Sofia tuh, kau hantar dekat mak ayah kau kan? Biar kau bela sendiri. Keluarga kami tak ingin nak bela budak tak berguna tuh. Saya berdiri di tengah halaman, dibasahi hujan yang dingin. Air hujan bercampur dengan darah di dahi saya. Beg pakaian saya terperosok di dalam lopak air. Pintu pagar yang berat itu ditutup dengan kuat di hadapan saya, memutuskan segala ikatan dan harapan. Saya memandang banglo 2 tingkat yang gah itu. Tempat di mana saya korbankan 5 tahun masa muda saya, mengemop setiap lantainya, memasak setiap hidangannya. Kini, ia menjadi sebuah kubu sejuk yang menolak saya. Pada malam yang dilanda ribut itu, saya mengheret beg pakaian yang berat, berjalan terhuyung-hayang keluar dari lorong yang sudah biasa saya lalui. Saya tidak menoleh ke belakang. Saya tahu, saya baru saja melarikan diri dari neraka. Walaupun sakit dan terhina, saya masih hidup. Dan saya bersumpah pada langit, mereka yang menghalau saya dan anak saya ke jalanan malam ini, pasti akan menerima balasannya. Saya menaiki taksi pulang ke rumah ibu bapak saya, memeluk anak perempuan saya dan menangis semahu-mahunya. Selepas malam yang penuh badai itu, saya kembali ke pangkuan keluarga dengan tubuh yang calar-balar dan hati yang hancur. Ibu bapak saya amat sedih melihat keadaan anak perempuan mereka yang tidak terurus dan cucu mereka yang kebingungan. Ayah saya, yang seumur hidupnya lemah lembut, menghentak meja dan menjerit, "Ceraikan dia serta-merta. Takkan tak ada sepinggan nasi untuk kamu anak beranak di rumah nih? Jangan dikenang lagi manusia tak mengenang budi tuh." Dengan sokongan ibu bapak, saya terus memfailkan perceraian keesokan paginya. Saya pikir semuanya akan selesai dengan cepat dan kami akan membawa haluan masing-masing. Tetapi saya terlalu memandang rendah kekejaman Puan Zainab dan anaknya. Bagi mereka, perceraian bukanlah penamat hubungan, tetapi peluang terakhir untuk meragut sisa-sisa harta saya sebelum menyingkirkan saya sepenuhnya dari hidup mereka. Sesi kaunseling pertama berlangsung dalam suasana yang tegang. Puan Zainab dan Amirul hadir bersama peguam dan beberapa orang yang tidak dikenali, yang kemudiannya saya tahu adalah saksi palsu. Amirul duduk di hadapan saya, wajahnya dingin dan penuh perhitungan,
hilang semua keganasannya malam itu. Dia tidak memandang saya langsung, hanya fokus pada dokumen di hadapannya. Apabila hakim bertanya tentang pembahagian harta dan hak penjagaan anak, Peguam Amirul bangun dan membuat satu tuduhan yang membuat saya tergamam. Tuan Hakim, anak guam saya menuntut hak penjagaan penuh ke atas anak perempuannya, Sofia. Puan Aisyah tidak layak dari segi moral sebagai seorang ibu. Dia telah berlaku curang, mengabaikan rumah tangga, dan pada masa ini tidak mempunyai pendapatan atau tempat tinggal yang stabil, hanya menumpang di rumah ibu bapaknya. Saya bangun dan menjerit, itu fitnah. Dia yang curang, dia ada perempuan lain dan anak dengan perempuan tuh. Puan Zainab segera menyampuk, menuding jari ke muka saya. Kau jangan nak memekak dekat sini, jangan buat cerita. Anak aku baik. Entah jantan mana yang kau layan masa kau sibuk kerja siang malam tuh, siapa tahu. Ini ada bukti. Dia melemparkan sekeping sampul berisi gambar-gambar kabur saya sedang makan dan minum kopi dengan rakan kongsi syarikat ke atas meja. Gambar-gambar yang diambil secara curi itu sengaja diatur sudutnya supaya kelihatan mesra. Mereka malah mengupah seorang lelaki yang tidak dikenali untuk menjadi saksi palsu, mendakwa dia adalah kekasih gelap saya selama 2 tahun. Darah saya menyirap. Mereka bukan sahaja mahu merampas anak saya, tetapi juga mahu memusnahkan marwah saya sepenuhnya. Untuk menghalalkan tindakan mereka menghalau dan merampas harta saya, mereka coba melabel saya sebagai perempuan sundal. Mengenai harta, Amirul mendakwa semua simpanan keluarga adalah hasil titik peluhnya, dan gaji saya hanyalah sekadar uang saku. Dia menuntut separuh daripada tanah dusun hadiah perkawinan saya, dengan alasan nilainya meningkat karena usahanya. Dia dengan selamba menafikan fakta bahwa Puan Zainab telah menguruskan semua gaji saya selama 5 tahun. Saya memandang Amirul dan Puan Zainab, rasa mual naik ke kerongkong. Bagaimana manusia boleh jadi sekeji ini? Selepas memakan daging saya, kini mereka mahu menghirup darah saya hingga ketitisan terakhir, tetapi mereka lupa satu perkara. Saya seorang ahli perniagaan. Saya boleh bersabar demi keluarga, tetapi apabila didesak ke jalan buntu, saya tahu bagaimana untuk mempertahankan diri. Saya menarik nafas dalam-dalam dan memberi isyarat kepada peguam saya. Dia dengan tenang membuka beg bimbitnya dan mengemukakan bukti-bukti kukuh yang telah saya kumpulkan secara senyap. Pertama, mengenai tuduhan curang, kami mengemukakan rekaman CCTV syarikat yang membuktikan pertemuan-pertemuan itu adalah urusan kerja rasmi bersama rakan sekerja lain. Kami juga mengemukakan rekaman audio pertengkaran malam itu, di mana Amirul mengaku mempunyai anak dengan Bella dan suara Puan Zainab yang menghalau saya. Saksi palsu itu, selepas beberapa soalan tajam dari peguam saya, mula gagap dan akhirnya mengaku dia dibayar Rp500 untuk berlakon. Kedua, mengenai harta, saya mengemukakan penyata bank selama 5 tahun. Walaupun Puan Zainab meminta uang tunai, syarikat saya membayar gaji melalui pindahan bank. Saya membuktikan corak pengeluaran bulanan yang konsisten dan masa deposit simpanan Puan Zainab yang sepadan. Saya juga sempat mengambil gambar buku simpanannya secara senyap. Paling penting, pada geran tanah dusun itu, tertera dengan jelas klausa hadiah kepada anak perempuan, Aisyah binti Ahmad Sahaja, dan ia telah disahkan oleh pesuruh Jaya Sumpah sebelum perkawinan. Secara undang-undang, ia adalah harta pribadi saya. Amirul tidak mempunyai hak walau seinci pun. Selepas meneliti bukti, mahkamah menolak semua tuntutan tidak masuk akal pihak Amirul, memberikan hak penjagaan anak kepada saya, dan memerintahkan Amirul membayar nafkah bulanan. Tanah itu disahkan sebagai harta pribadi saya. Mengenai simpanan gaji, karena ia diberikan secara tunai, bukti tidak mencukupi untuk menuntutnya kembali. Saya kehilangan gaji selama 5 tahun, tetapi saya memenangi anak dan marwah saya. Itu adalah kemenangan terbesar. Keluar dari mahkamah, Puan Zainab yang mukanya pucat karena gagal merampas tanah, menghamburkan kata-kata kesat. Baiklah, aku sedekah sajalah pada kau, kau ingat kau akan bahagia lepas tinggalkan suami? Seumur hiduplah kau jadi janda beranak satu yang menyedihkan. Amirul merenung saya dengan penuh kebencian. Hebat kau sekarang. Tapi jangan ingat kau dah menang. Tanpa aku, kau cuma janda yang dipandang serong. Jantan mana yang nakutip kau? Saya memandang tepat ke muka mereka berdua dan tersenyum bangga. Terima kasih atas keprihatinan, Puan dan Encik jagalah bakal menantu dan cucu emas tu baik-baik. Bagi saya, dapat keluar dari rumah tu adalah satu rahmat.
Saya memeluk anak saya dan masuk ke dalam kereta, meninggalkan wajah-wajah hodoh yang dipenuhi ketamakan dan kebencian. Pintu neraka telah tertutup. Dunia baru sedang terbuka. Walaupun jalan di hadapan penuh dengan duri, sekurang-kurangnya saya dapat menghirup udara kebebasan. 3 bulan. 90 hari. Bukan tempoh yang lama, tetapi bagi seseorang yang tahu bagaimana untuk bangkit dari kegagalan, ia adalah masa yang cukup untuk mengubah nasib sepenuhnya. Hari-hari pertama selepas perceraian amat sukar. Saya menyewa sebuah pangsapuri kecil untuk tinggal bersama anak saya, menjadi bapak dan ibu, serta memikul beban keuangan seorang diri. Setiap malam, apabila memeluk anak saya tidur, bantal saya basah dengan air mata karena kesedihan dan luka hati yang belum sembuh. Pengkhianatan Amirul dan kekejaman Puan Zainab menghantui saya walaupun dalam mimpi. Tetapi setiap pagi, melihat senyuman polos anak saya, Sofia, saya berjanji pada diri sendiri. Aku tidak boleh jatuh, aku tidak boleh biarkan musuh-musuhku gembira melihat aku hancur. Balas dendam yang paling manis bukanlah dengan makian atau pergaduhan, tetapi dengan hidup 1000 kali lebih bahagia dan cemerlang daripada ketika aku bersama mereka. Saya menumpukan seluruh tenaga pada kerja. Dengan pengalaman dan kebolehan sedia ada, ditambah dengan tumpuan yang tidak lagi diganggu oleh masalah rumah tangga, saya cepat menyerah. Saya berjaya mendapatkan 3 kontrak besar untuk syarikat secara berturut-turut, mendapat pengiktirafan daripada bos, dan dinaikkan pangkat menjadi pengarah pemasaran dengan gaji berganda. Apabila mempunyai uang, saya mula melabur pada diri sendiri. Rambut panjang yang tidak terurus saya potong pendek dan bergaya. Pakaian lama dan longgar yang dipaksa pakai oleh Puan Zainab saya buang, dan almari saya dipenuhi dengan pakaian pejabat yang elegan, menonjolkan bentuk badan saya yang telah lama tersembunyi. Saya belajar yoga, menjaga kulit, dan belajar solekan ringan. Di cermin, terpancar seorang Aisyah yang sama sekali berbeza, muda, bergaya, dan penuh semangat. Mata yang dahulunya kusam karena kesedihan, kini bersinar dengan keyakinan dan karisma. Rakan-rakan sekerja dan klien lelaki mula memandang saya dengan kagum dan coba mendekati. Tetapi saya hanya tersenyum. Hati saya perlukan rehat. Saya mahu mencurahkan sepenuh kasih sayang kepada anak dan diri saya sendiri. Semakin hidup saya bersinar, semakin merudum kehidupan Amirul dan keluarganya di seberang sana. Melalui beberapa rakan sepunya, saya samar-samar mendengar berita bahwa Amirul sedang menghadapi kesusahan besar. Selepas perceraian, Amirul dengan bangganya membawa Bella masuk ke rumah dan hidup seperti suami istri. Puan Zainab menatang menantu baru yang sedang mengandungkan waris lelaki itu bagai minyak yang penuh. Tetapi hari-hari indah tidak bertahan lama. Amirul menggunakan semua baki simpanannya dan meminjam uang dari kawan-kawan untuk membuka sebuah restoran mewah mengikut cita rasa Bella. Dia membayangkan menjadi tauke yang hanya duduk goyang kaki mengira duit. Tetapi Bella, yang hanya pandai bergaya tetapi otaknya kosong dan pemalas, lebih banyak membelanjakan uang untuk hiasan dalaman dan membeli belah barangan mewah daripada menguruskan kualiti makanan. Dalam masa 2 bulan, restoran itu lengang. Makanan tidak sedap, layanan buruk, dan pelanggan tidak kembali. Modal habis, dan faedah pinjaman bank serta ahlong mula membebankan Amirul. Lebih malang lagi, kerjaya Amirul di pejabat juga terjejas. Pikirannya terganggu oleh masalah restoran dan melayan kerenah Bella. Dia mula cuai dalam kerja dan melakukan kesilapan besar dalam satu proyek penting, menyebabkan kerugian besar kepada syarikat. Dia dimarahi oleh bos, diturunkan pangkat ke jawatan biasa, dan gajinya dipotong separuh. Masalah keuangan menyebabkan suasana di rumah banglo Puan Zainab menjadi tegang. Meja makan tidak lagi dihiasi dengan gelak tawa tentang masa depan cerah, tetapi dipenuhi dengan keluhan dan pertengkaran. Suatu hari, saya terserempak dengan Amirul di pasar raya. Dia sedang menolak troli untuk Bella, kelihatan kurus, tidak terurus, dan berpakaian selekeh. Bella di sebelahnya pula asyik membebel, tidak puas hati karena dia tidak dapat membelikan anggur import mahal yang diingininya. Melihat saya, bekas istrinya, yang memakai gaun merah yang anggun, kasut tumit tinggi, membawa beg tangan berjenama, dan sedang ketawa riang bersama anak perempuan saya, Amirul terkejut hingga menjatuhkan kotak susu di tangannya. Dia merenung saya dengan pandangan kosong. Pandangan yang bercampur antara terkejut, menyesal, dan malu. Saya berlalu melepasinya seperti angin, tanpa memberi salam. Pada saat itu, saya tahu saya telah menang.
Bukan karena saya lebih kaya daripadanya, tetapi karena saya telah menemui semula nilai diri yang telah hilang ketika bersamanya. Tetapi itu hanyalah permulaan keruntuhan keluarga mereka. Apabila uang habis, cinta pun pudar. Bella, menantu yang ditatang oleh Puan Zainab, mula menunjukkan belangnya sebagai seekor musang yang tamak dan tidak tahu malu. Versi baru konflik mentua-menantu bakal meletus, dan ia 100 kali lebih dahsyat daripada apa yang pernah saya alami. Ketika saya sedang menikmati hari-hari gemilang dalam hidup saya, di seberang bandar, di rumah banglo tempat saya menanam masa muda saya, sebuah komedi tragis dipentaskan setiap hari. Berita-berita ini bukan saya sengaja cari, tetapi seperti kata pepatah, berita baik lambat tersebar, berita buruk cepat menjalar. Jiran-jiran lama yang tidak menyukai sikap angkuh Puan Zainab menjadikannya sebagai bahan bualan dan menyampaikan kepada saya. Mereka kata, sejak menerima Bella, Puan Zainab kelihatan 10 tahun lebih tua. Jika dahulu dia membenci saya karena saya terlalu cekap dan teliti sehingga membuatnya rasa terancam, kini dia merasai sendiri apa artinya membela harimau di dalam rumah. Bella masuk ke rumah itu ketika kandungannya berusia 4 bulan, dilayan seperti puteri, tetapi topeng lemah lembut dan manisnya ditanggalkan serta-merta selepas saya berjaya disingkirkan sepenuhnya. Bella menunjukkan sifat asalnya yang pemalas, biadab, dan seorang pengikis profesional. Setiap pagi, dia hanya akan bangun apabila matahari sudah tegak di atas kepala. Bukan sahaja tidak mengemas rumah atau memasak, malah pinggan yang digunakannya sendiri pun tidak pernah dibasuh. "Mak, sarapan apa hari ini? Sup tulang?" Bella tak naklah, muak. "Pergi beli sup sarang burung dekat luar," cucu sulung Mak yang teringin. Bella akan mengarah Puan Zainab sambil berbaring di sofa mengilatkan kukunya. Puan Zainab, yang pernah mengarahkan saya bangun jam 5 pagi untuk merebus tulang, kini terpaksa keluar membeli sup sarang burung untuk menantu barunya. Dia merungut, mengandung pun kenalah gerak sikit. Kalau asyik baring saja, nanti susah nak beranak. Dulu Aisyah tuh, syarat mengandung pun ligat buat kerja rumah. Sebaik sahaja nama saya disebut, Bella terus bangun dan membuntangkan matanya. "Jangan samakan saya dengan bekas istri kampung tuh. Saya nih badan berharga, tahu tak? Badan yang akan sambung zuriat keluarga nih. Kalau Mak suka sangat dengan dia, panggillah dia balik buat kerja. Saya penat, tak larat." Puan Zainab terdiam. Dia tidak pernah dilawan sebegitu rupa, tetapi memikirkan perut buncit Bella dan waris lelaki yang diidam-idamkan. Dia terpaksa menelan kepahitan dan keluar menjadi orang suruhan menantunya. Bukan sahaja pemalas, Bella juga mesin penghabis uang. Walaupun kerjaya Amirul merudum, restoran rugi, dan hutang menimbun, Bella tetap berbelanjasakan. Setiap hari ada sahaja bungkusan kurier yang menghantar kosmetik dan beg tangan baru. Dari mana datangnya uang? Bella akan merengek-rengek pada Amirul. Jika tidak diberi, dia akan menangis, mengugut untuk gugur kandungan, atau berpura-pura kemurungan. Amirul, yang dibutakan oleh cinta dan tidak mahu kehilangan air muka di hadapan istri cantiknya, sanggup meminjam dari lintah darat secara senyap untuk memberi uang belanja kepada Bella. Kemuncak konflik berlaku pada suatu malam apabila Ahlong datang mengetuk pintu untuk menuntut bayaran faedah pinjaman modal restoran. Amirul tiada di rumah, dan Puan Zainab terpaksa keluar berunding dan merayu dengan penuh kehinaan. Apabila dia masuk semula ke dalam rumah, dia melihat Bella sedang membuat siaran langsung, menayang set kosmetik baru berharga ribuan ringgit. Puan Zainab tidak dapat menahan sabar lagi. Dia meluru, merampas telepon Bella dan menghempasnya ke lantai. "Kau nih perempuan jenis apa ha? Suami kau tengah serabut dengan hutang, aku terpaksa tebalkan muka merayu pada Ahlong, kau boleh berseronok dekat sini? Kau nak bagi keluarga nih bangkrap baru kau puas hati?" Bella, melihat teleponnya hancur, hilang akal. Dia bangun dan menolak Puan Zainab hingga terhantuk pada bucu meja. "Orang tua gila. Berani kau pecahkan telepon aku. Duit yang aku guna tuh suami aku yang bagi. Apa kena mengena dengan kau? Rumah nih nak bangkrap sebab anak kau tuh yang tak pandai berniaga, bodoh. Salah aku ke? Aku dah cukup rugi kawin dengan dia tanpa majelis, tanpa status, sekarang kau nak ajar aku pula?" Puan Zainab memegang pinggangnya yang sakit, memandang menantu yang pernah dipujinya sebagai pandai dan bijak itu dengan penuh rasa terkejut. Kau berani tolak mak mentua kau? Kurang ajar. Aku akan halau kau dari rumah nih." "Halau?" Bella ketawa sinis.
Senyumannya herot dan mencabar. Cobalah halau. Aku keluar bawa sekali waris kesayangan kau nih. Kita tengok siapa yang merana bila zuriat keluarga kau putus. Dan jangan lupa, restoran tuh, walaupun rugi, atas kertas nama aku. Kalau aku jual sekarang, siapa yang mati? Ketika itu, Amirul pulang dalam keadaan berbau arak. Melihat ibunya tersungkur di lantai dan istrinya yang bercekak pinggang, Amirul berlari coba meleraikan. Sudah, korang berdua nih nak bunuh aku ke? Jerit Amirul dengan putus asa. Puan Zainab memeluk kaki anaknya, meraung, Mirul, tengok dia pukul Mak. Ini ke perempuan yang kau pilih lepas kau buang Aisyah? Sekarang kau sedar tak? Amirul memandang ibunya, Bella, dan rumah yang sudah seperti medan perang. Dia hanya mampu meraup wajahnya. Dia tidak berani memarahi Bella karena masa depannya di tangan wanita itu. Tetapi dia juga kasihan melihat ibunya diperlakukan begitu. Bella, sudahlah tuh, kesian kat Mak. Dah tua, kata Amirul perlahan. Kau diam, lelaki tak guna. Mak kau yang pukul aku, pecahkan barang aku, kau bela dia, baik. Kalau korang berdua dah berpakat nak bully aku belah. Rumah macam neraka ni aku pun tak ingin. Bella naik ke biliknya dengan marah dan menghempas pintu. Puan Zainab terduduk di lantai sambil menangis, manakala Amirul menghantukkan kepalanya ke dinding dan menarik-narik rambutnya. Pemandangan itu, kata jiran yang bercerita, amat menyedihkan. Karma datang terlalu cepat, dan ia menghentam tepat pada apa yang paling dihargai oleh Puan Zainab, marwahnya dan harapan untuk menyambung zuriat. Dia telah menghalau menantu yang berbakti dan membawa masuk seorang permaisuri yang menindasnya. Seminggu selepas pergaduhan besar itu, keadaan keuangan Amirul musnah sepenuhnya. Restoran itu terpaksa ditutup karena tidak mampu menampung kos. Ahlong menghantar kata dua, bayar pokok pinjaman sebanyak Rp50.000 dia dalam masa 3 hari, atau mereka akan datang ke rumah Puan Zainab dan merampas semua perabot. Amirul berlari ke sana-sini, coba meminjam uang dari rakan-rakan dan bekas rakan sekerja, tetapi semua orang menggelengkan kepala. Berita buruk tentang dia menceraikan istri demi perempuan simpanan dan gagal dalam perniagaan telah tersebar luas, tiada siapa yang mahu membantunya. Dalam keadaan terdesak, Amirul teringat akan uang simpanan rahasia yang dikumpulkannya semasa masih bersama saya. Uang itu adalah sebahagian daripada gaji saya yang tidak diserahkannya kepada ibunya. Jumlahnya lebih kurang Rp60.000. Dia menyimpannya di dalam peti besi pribadi di bilik tidur, merancang untuk menggunakannya sebagai dana kecemasan atau modal untuk memulakan sesuatu. Malam itu, hujan turun selebat malam saya dihalau. Amirul, yang tertekan karena esok adalah hari terakhir untuk membayar hutang, pulang dalam keadaan mabuk. Dia berjalan terhuyung-hayang ke bilik tidur, berniat untuk mengambil uang itu dan menyelesaikan masalah dengan Ahlong, demi menyelamatkan rumah ibunya. Tetapi apabila dia membuka pintu, satu pemandangan yang mengejutkan terpampang di hadapannya. Almari pakaian terbuka luas, semua pakaian dan beg tangan berjenama Bella telah hilang. Dan yang lebih mengerikan, peti besi kecil di sudut bilik terbuka luas, dan di dalamnya kosong. Tidak ada sekeping uang pun yang tinggal. Amirul menggosok matanya, menyangka dia berhalusinasi karena mabuk. Dia menggeledah peti besi itu dengan gila, tetapi ia tetap kosong. Semua uang yang menjadi talian hayatnya telah lesap. Di atas meja solek, hanya ada sekeping nota yang ditulis dengan gincu merah. Amirul, maaf. I tak sanggup hidup susah dengan you lagi. Duit ni I anggap sebagai pampasan untuk masa muda I. Jangan cari I dah keluar negara. Selamat tinggal. Darah Amirul menyirap, seluruh kekuatannya hilang. Bella telah melarikan diri, bukan sahaja meninggalkannya, tetapi juga menyapu bersih uang terakhirnya, menolak dia dan ibunya yang tua ke lembah kebinasaan. Perempuan tak guna, Amirul meraung seperti binatang yang cedera. Tanpa berpikir panjang, dia mencapai kunci motosikalnya dan meluru keluar dari rumah seperti anak panah. Mirul, nak kemana tuh? Hujan lebat nih. Puan Zainab terdengar bunyi bising dan berlari keluar, tetapi hanya sempat melihat kelibat anaknya hilang di sebalik tirai hujan. Amirul memecut laju di atas jalan raya yang lengang. Di dalam kepalanya hanya ada satu pikiran, aku mesti kejar Bella. Aku mesti dapatkan balik duit aku. Dia mengagak Bella mungkin melarikan diri ke lapangan terbang atau stesen bus. Air hujan menampar mukanya dengan pedih, pikirannya kabur karena alkohol,
dan kebencian membutakan matanya. Amirul menunggang dengan melulu, melanggar lampu isyarat, sambil mulutnya tidak henti-henti menyumpah. Apabila tiba di satu persimpangan besar, lampu isyarat bertukar merah, tetapi Amirul tidak nampak, atau tidak peduli. Dia menambah kelajuan, mahu merempuh persimpangan itu untuk mengejar bayangan pengkhianat. Tiba-tiba, dari arah sisi, sebuah lori trailer muncul. Bunyi hon lori yang memekakan telinga dan bunyi brek yang mengerikan menggores jalan raya yang licin bergema. Bang! Satu bunyi perlanggaran yang dahsyat, lebih kuat daripada bunyi guruh, kedengaran. Motosikal Amirul terpelanting berpuluh-puluh meter dan hancur berkecai. Dan Amirul, tubuhnya melayang ke udara seperti anak patung kain, sebelum jatuh terhempas ke atas jalan tar yang sejuk, berguling beberapa kali, dan kemudian tidak bergerak. Darah merah membuak-buak keluar, bercampur dengan air hujan, membasahi jalan raya. Topi keledarnya pecah dua dan tercampak ke tepi. Pemandu lori yang ketakutan melompat keluar dengan muka pucat lesi. Orang ramai mula berhenti, bunyi bisikan dan panggilan kecemasan riuh rendah. Amirul terbaring di situ, matanya terbeliak memandang langit yang gelap. Titisan hujan jatuh seperti jarum. Pada saat-saat terakhir sebelum kesadarannya hilang, beberapa image melintas di pikirannya. Dia melihat saya, bekas istrinya, sedang ketawa gembira bersama anak perempuan kami. Dia melihat ibunya yang tua, sedang menangis di muka pintu. Dan dia melihat Bella, sedang tersenyum sinis di atas timbunan wangnya. Semuanya lenyap ke dalam kegelapan pekat dan kesakitan yang menusuk tulang. Sejam kemudian, di pusat perubatan University Malaya, Puan Zainab terduduk di lantai selepas menerima panggilan daripada polis. Dia meraung-raung, menahan taksi dan bergegas ke hospital. Tetapi di sana, berhadapan dengan dokter, dia mendengar berita yang lebih dahsyat, seperti petir di siang hari. Malam itu, PPUM dipenuhi dengan bau ubat pembasmi kuman dan bau hanyir darah. Koridor Wat kecemasan terang benderang dengan lampu pendar fluor yang sejuk. Bunyi troli ditolak, juru rawat memanggil nama pesakit, dan tangisan keluarga bercampur baur, mencipta sebuah simfoni huru-hara di sempadan antara hidup dan mati. Puan Zainab terduduk mencangkung di sudut koridor. Pakaian tidurnya yang lusuh bertompok-tompok dengan air hujan yang belum kering. Dia merenung kosong ke arah pintu dewan bedah yang tertutup rapat. Di dalamnya, anak tunggalnya sedang bertarung dengan maut. Lampu merah di atas pintu dewan bedah itu menyala terang, semerah darah yang tumpah di jalan raya tadi. Waris pesakit Amirul bin Arifin, ada? Seorang juru rawat bertanya dengan suara cemas sambil memegang file. Puan Zainab bangun terhuyung-hayang, tangannya menggeletar hingga hampir terjatuh. Saya Magdia. Anak saya macam mana? Pesakit kehilangan banyak darah dan mengalami kecederaan otak yang kompleks. Kami sedang melakukan yang terbaik, tapi keadaannya sangat kritikal. Kami perlukan bayaran deposit sebanyak Rp50.000 dengan segera untuk bekalan darah dan peralatan pembedahan khas. Jika lambat, kami tidak dapat menjamin nyawanya. Rp50.000. Angka itu lagi. Ia terasa seperti batu besar yang menghempap dada Puan Zainab. Tolong tunggu sekejap. Saya tengah telepon orang untuk bawa duit, rayu Puan Zainab sambil menangis. Cepat sikit, Puan. Nyawa anak Puan di hujung tanduk. Juru rawat itu berlalu masuk dengan dingin, meninggalkan Puan Zainab keseorangan dalam keputusasaan. Puan Zainab mengeluarkan telepon dari poketnya dengan tangan yang terketar-ketar. Dia tidak terus menelepon saya. Pada saat itu, orang pertama yang terlintas di pikirannya bukanlah bekas menantu yang dihalau, tetapi menantu baru yang membawa zuriat keluarga, Bella. Dia menekan nomor Bella, nada dering berpanjangan, nomor yang Anda dial tidak dapat dihubungi. Dia mencoba 2, 3, 10 kali, tetapi yang kedengaran hanyalah suara mesin yang dingin. Dia menghantar message, tetapi apa yang dilihatnya adalah satu hakikat yang kejam, akaun Bella telah dipadam, atau dia telah disekat sepenuhnya. Perempuan tak guna. Kau bawa lari duit anak aku kemana? Kau dah bunuh suami kau sendiri, Bella? Jerit Puan Zainab dengan putus asa, menarik perhatian simpati orang sekeliling. Barulah dia teringat kata-kata Amirul sebelum meluru keluar dari rumah. Dia dah lari, Mak. Dia bawa lari semua duit. Puan Zainab teringat kembali hari-hari yang lalu. Bella selalu berkata dia cintakan Amirul, hormatkan ibu mentua, dan berjanji akan melahirkan anak lelaki untuk menyambung zuriat.
Semuanya hanyalah lakonan. Dia telah merancang dari awal. Dia mengikis Wang, menghasut Amirul menjual kereta dan meminjam Ahlong. Dan apabila Amirul sudah kering kontang, dia menyapu bersih Wang terakhir di dalam peti besi dan melarikan diri. Ya Allah, air susu dibalas dengan tuba. Aku bela musang dalam rumah. Anakku. Bodohnya kau, nak. Puan Zainab menumbuk dadanya. Tetapi tragedi tidak berhenti di situ. Teleponnya berdering lagi. Kali ini bukan panggilan keluar, tetapi panggilan masuk. Nomor yang tidak dikenali. "Halo?" jawab Puan Zainab dengan suara lemah. "Puan Zainab, kan? Anak kau si Amirul tuh, pandai betul lari dari hutang." Dengar kata kemalangan, Nazak, baguslah, kedengaran suara lelaki yang mengugut. "Ahlong, tolonglah kami. Anak saya tengah dibedah sekarang." "Peduli apa aku dia bedah ke apa?" jerit lelaki itu. "Duit yang aku bagi tuh duit betul. Kalau dia mati, kau yang kena bayar. Kau tahu tak kami dah ada depan rumah kau sekarang? Geran rumah mungkin dah pajak, tapi perabot dalam rumah tuh belum lagi. Kalau esok pagi tak ada Rp50.000 pokok dengan bunga, aku suruh budak-budak aku angkut semua barang. Lepas tuh kami datang melawat anak kau dekat hospital. Pandai-pandailah kau." Tut. Puan Zainab terkulai, teleponnya jatuh ke lantai, skrinnya retak, jalan buntu. Rumah bakal hilang, anak Nazak, duit tiada 1 sen. Menantu idaman lari, Ahlong mengepung. Puan Zainab memandang sekeliling, terasa dunianya runtuh. Dia menatal senarai kenalannya, tetapi saudara Marasama ada tidak menjawab panggilan atau memberi alasan sibuk, takut dipinjam uang. Kawan-kawan hanya datang ketika dia senang, dan lari seperti wabak apabila dia jatuh. Dalam keadaan terdesak hingga hampir hilang akal, satu nama muncul di kepalanya seperti pelampung terakhir, Aisyah. Ya, bekas menantunya, Aisyah. Menantu yang sama yang dihina dan dihalau. Tetapi dia ingat, Aisyah seorang yang berhati lembut dan mudah simpati, dan yang paling penting, dia terdengar kabar angin bahwa Aisyah kini seorang pengarah dan mempunyai uang yang banyak. Dia kaya, apalah sangat Rp50.000 tuh. Lagipun Amirul tuh ayah kepada anak dia. Takkan dia sanggup tengok ayah anaknya mati. Dengan pemikiran yang tidak tahu malu dan mementingkan diri itu, Puan Zainab menenangkan hatinya. Dia mengambil teleponnya dan menelepon saya. Dia coba menggunakan gabungan suara autoriti sebagai bekas ibu mentua dan keadaan terdesaknya untuk menekan saya agar mengeluarkan uang. Dan semuanya berakhir dengan satu jawaban saya. "Puan ni siapa?" Saya menolaknya dengan dingin dan tegas. Sebaik sahaja saya meletakkan telepon, Puan Zainab terduduk kaku di koridor hospital. Harapan terakhirnya musnah. Dia memandang ke arah dewan bedah, air mata mengalir di wajahnya yang tua dan berkedut. Buat pertama kali dalam hidupnya, dia merasakan kesunyian yang amat menakutkan. Dia sadar, dia dan anaknya telah menghancurkan semua ikatan dan jalan hidup mereka sendiri. "Aisyah, maksalah," bisiknya, tetapi penyesalan yang terlambat itu hanya didengari oleh dinding-dinding hospital. Namun, Puan Zainab tidak sangka. Di hujung talian, saya yang mematikan telepon tidak hanya duduk diam. Saya duduk di ruang tamu, merenung skrin telepon yang gelap. Teh bunga kekwa sudah sejuk, tetapi hati saya terasa panas membara. Bukan karena risaukan Amirul, tetapi karena perasaan kompleks yang tidak dapat digambarkan. Saya kata saya tidak peduli pada Puan Zainab. Saya mentertawakan sikap tidak malunya. Tetapi jauh di sudut hati, timbul rasa ingin tahu, dan keinginan untuk melihat sendiri kesudahan film tragis yang mereka arahkan dan lakonkan sendiri. Saya kesana bukan untuk menjadi penyelamat seperti yang diharapkan oleh Puan Zainab. Saya mahu melihat dengan mata saya sendiri harga yang dibayar oleh seorang pengkhianat. Saya mahu melihat keadaan menyedihkan mereka yang telah menghalau saya ke jalanan. Dan yang paling penting, saya mahu menunjukkan kepada mereka dengan jelas, di mana kedudukan Aisyah hari ini. Saya bangun dan masuk ke bilik pakaian. Saya tidak memilih pakaian biasa. Saya memilih sehelai gaun hitam yang elegan dan memeluk tubuh. Di luarnya, saya menyarung sehelai blazer berwarna krim yang anggun, dipadankan dengan beg tangan berjenama dan kasut tumit tinggi yang saya hadiahkan pada diri sendiri selepas berjaya menutup satu proyek besar baru-baru ini. Solekan saya nipis tetapi tajam, dengan gincu merah yang menyerlahkan keyakinan di bibir. Di cermin, terpancar seorang wanita yang berjaya, yakin, dan berkarisma.
Bukan lagi Aisyah yang selekeh dan berbau dapur setahun yang lalu. Mama keluar sekejap. Ya. Sofia duduk rumah baik-baik. Saya mencium dahi Sofia dan melangkah keluar. Saya memandu kereta saya, meredah kegelapan malam. Pusat Perubatan University Malaya. Apabila saya turun dari kereta, bunyi tapak kasut tumit tinggi saya bergema di lantai koridor hospital, menghasilkan bunyi yang berwibawa di tengah-tengah ruang yang bising dan sesak. Bau ubat pembasmi kuman yang menusuk hidung membuat saya sedikit berkerut. Saya teringat hari saya melahirkan Sofia di sebuah hospital daerah yang usang, tanpa suami, hanya ditemani ibu saya. Kenangan itu membuat langkah saya lebih mantap. Dari jauh, saya nampak Puan Zainab. Dia meringkuk di kerusi menunggu, kepalanya tersembam di lutut. Dia kelihatan begitu kecil dan menyedihkan, jika tidak dilihat dengan teliti, saya mungkin akan menyangkanya seorang gelandangan. Saya berhenti di hadapannya. Bayang-bayang saya yang panjang menutupi cahaya yang menyinarinya. Puan Zainab merasakan ada seseorang di hadapannya dan perlahan-lahan mengangkat kepala. Matanya bengkak dan merah, pandangannya kosong. Melihat seorang wanita yang anggun dan cantik sedang memandangnya, dia terpinga-pinga selama beberapa saat sebelum mengenali saya. Aisyah. Aisyah. Kamu dah sampai. Syukurlah. Puan Zainab bangun, seperti orang lemas yang mendapat pelampung, coba memegang tangan saya. Kamu bawa duit, kan? Cepat, Dokter Asyik desak suruh bayar. Saya mengundur setapak dengan lembut tetapi tegas, mengelak sentuhannya seolah-olah mengelak sesuatu yang kotor. Bertenang, Puan, kata saya dengan suara yang dingin tanpa emosi. Saya datang bukan untuk bayar. Tangan Puan Zainab yang terhulur di udara terhenti. Senyumannya yang herot hilang, digantikan dengan rasa terkejut dan marah. Kau, apa kau cakap? Kalau tak bawa duit, kenapa kau datang sini? Nak gelakan aku? Ya. Saya memandang tepat ke matanya, menjawab dengan kejam tetapi jujur. Saya datang nak tengok macam mana rupa karma. Nak tengok di mana bekas ibu mentua yang lemparkan pakaian menantunya ke jalanan pada malam hujan sekarang duduk, dan nak tengok di mana bekas suami yang pukul istri demi perempuan simpanan sekarang terbaring. Perempuan beracun. Kau ni syaitan? Jerit Puan Zainab sambil menuding jari ke arah saya. Dia dekat dalam tu, tengah nazak. Kau tuh pernah jadi istri dia? Macam mana kau boleh cakap macam tu? Isteri, saya ketawa sinis. Lupa ke? 3 bulan lepas, Puan dan anak Puan sendiri yang lucutkan status tu dari saya. Sekarang saya cuma orang luar. Orang luar tak ada kewajiban nak selamatkan nyawa orang yang pernah coba bunuh jiwa dia. Saya mendekat, berbisik di telinga Puan Zainab, supaya dia tidak terlepas walau sepatah perkataan. Puan Zainab, Rm50.000 yang Puan perlukan tuh, bagi saya sekarang bukan jumlah yang besar. Mungkin dengan 1 tanda tangan saja boleh selesai. Tapi saya takkan buat. Tahu kenapa? Puan Zainab merenung saya dengan kosong, ketakutan mula menyelubunginya, sebab dengan duit tuh, saya lebih rela dermakan pada rumah anak yatim, atau selamatkan anjing kurap dekat tepi jalan, daripada selamatkan pengkhianat macam anak Puan. Sekurang-kurangnya binatang tuh, kalau kita bagi makan, dia tahu goyang ekor. Anak beranak Puan, tahu gigit tangan orang yang bagi makan saja. Kau? Berambus dari sini. Puan Zainab terduduk di kerusi, memegang dadanya dan tercungap-cungap karena terlalu marah. Ketika itu, pintu Dewan Bedah terbuka dan seorang dokter keluar, menanggalkan pelitup muka dengan riak wajah yang serius. Waris pesakit Amirul bin Arifin, di mana? Puan Zainab kelihatan tidak bermaya lagi untuk bangun. Saya memandangnya sekilas, kemudian berpaling kepada dokter. Dia di sana. Bagaimana keadaan pesakit, dokter? Dokter itu, mungkin menyangka saya ahli keluarga, menggelengkan kepala dengan sedih. Kami dah berjaya hentikan pendarahan, tapi kecederaan otaknya terlalu parah. Melainkan ada keajaiban, kemungkinan besar dia akan berada dalam keadaan vegetatif seumur hidup. Selain itu, kos rawatan di unit rawatan rapi selepas pembedahan juga sangat tinggi, mungkin mencecah ribuan ringgit sehari. Pihak keluarga perlu bersedia dari segi mental dan keuangan. Vegetatif. Perkataan itu jatuh seperti hukuman mati. Tidak mati, tetapi tidak juga hidup, terbaring sebagai jasad tanpa roh, menjadi beban seumur hidup kepada yang tinggal. Mendengar kata-kata itu, mata Puan Zainab terbeliak dan dia terus pengsan di atas kerusi. Tiada siapa yang menyambutnya.
beberapa orang juru rawat bergegas datang memberikan bantuan kecemasan. Saya hanya memerhati kekecohan itu. Wanita yang pernah berkuasa itu kini terbaring lemah, dan pintu unit rawatan rapi di mana Amirul akan terbaring dengan tiup berselirat di seluruh badannya. Saya tidak merasa puas seperti yang saya sangka, hanya rasa kosong dan sedikit kasihan. Kasihan pada sebuah kehidupan yang tamak dan bodoh. Seumur hidup mereka berebut untuk merampas secebis tanah dan uang menantu, dan akhirnya yang tinggal hanyalah abu yang kosong dan masa depan yang gelap. Saya mahu berpaling. Tujuan saya sudah tercapai. Saya sudah melihat pengakhiran mereka. Tetapi beberapa langkah kemudian, satu tangan yang sejuk dan terketar-ketar tiba-tiba memegang erat buku lali saya. Saya terkejut dan menoleh. Puan Zainab sudah sedar. Dia tidak lagi duduk di kerusi. Dia telah merangkak turun dari kerusi dan sampai ke kaki saya. Dia memeluk kaki saya, mengangkat wajahnya yang basah dengan air mata memandang saya. Tiada lagi air muka, tiada lagi keangkuhan. Aisyah, Mak merayu. Tolonglah selamatkan anak Mak. Dia menghantukkan kepalanya di lantai hospital yang sejuk. Buk, Mak yang salah, Mak orang tua yang bodoh, Mak yang jahat, Mak yang patut mati. Tapi Amirul masih muda. Aisyah, kamu kan mampu, tolonglah kesiankan dia, bagi dia peluang untuk hidup semula. Mak janji, Mak akan bayar balik semua duit kamu, walaupun terpaksa jadi pengemis atau buruh kasar. Mak akan jadi hamba kamu seumur hidup untuk tebus dosa Mak. Seorang wanita tua berusia 60-an, melutut dan bersujud di kaki seorang wanita muda yang anggun, di tengah-tengah hospital yang sibuk. Pemandangan itu menarik perhatian semua orang yang lalu lalang. Mereka berbisik-bisik dan menuding jari. Ada yang mungkin menyangka saya anak derhaka, ada yang mungkin dapat meneka keadaan sebenar. Saya memandang Puan Zainab di kaki saya. Wanita yang pernah menyuruh saya melutut mengemop lantai, yang mengira setiap ketul daging yang saya makan. Kini dia melutut di kaki saya. Rasa belas kasihan sebagai manusia sempat goyah seketika. Tetapi akal waras seorang wanita yang telah melalui terlalu banyak penderitaan berbisik kepada saya, jangan percaya. Janji orang seperti ini hanya sah apabila mereka berada di jalan buntu. Bangunlah. Hentikan lakonan nih, kata saya, masih dingin tetapi sedikit lembut. Nak bayar balik hutang, dengan apa? Rumah bakal hilang, anak jadi mayat hidup. Puan nak bayar dengan apa? Mak. Puan Zainab tersak-esak. Dia menunduk di hadapan hujung kasut tumit tinggi saya, menadah tangan dan terus merayu. Aisyah, Mak tahu kamu marah dengan Mak dan Amirul, Mak tahu Mak salah. Tapi Nak, orang kata, yang lari dikejar, yang pulang jangan ditendang. Walau apapun, kita pernah jadi satu keluarga, makan semeja selama 5 tahun. Takkan kamu lupa? Masa kamu mula-mula kawin, Mak yang pegang tangan kamu bawa pergi pasar, ajar kamu masak asam pedas kegemaran kamu. Takkan semua jasa tuh kamu dah lupa? Saya terpaku di situ, memandang wanita yang melutut di kaki saya. Jasa. Dia coba mengungkit kenangan yang pada pikirannya adalah kenangan manis. Saya ketawa kering saya bergema di koridor hospital. Puan Zainab, ingatan Puan bagus ya. Puan ingat pasal asam pedas. Tapi Puan lupa siapa yang kena bangun jam 5 pagi untuk merebus daging dan menyiang cili? Puan ingat Puan bawa saya ke pasar. Tapi Puan lupa Puan jerit pada saya kata saya perempuan boros, sebab saya tersilap beli sayur yang 50 sen lebih mahal. Puan kata kita makan semeja 5 tahun? Betul. Selama 5 tahun tuh, saya makan nasi berlaukan air mata. Kalau saya masak gulai ayam, paha dan kepak semua untuk anak Puan, saya cuma dapat makan leher dan tulang. Puan kata menantu kena jaga badan, kan? Puan dah lupa? Puan Zainab terdiam, menundukkan kepala mengelak pandangan tajam saya, tetapi masih merayu. Itu cara orang tua dulu-dulu ajar. Mak tegas sebab makna kamu jadi lebih baik, pandai urus rumah tangga. Tak ada niat jahat. Amirul pukul kamu tuh memang salah, tapi dia lelaki, baran sikit. Sekarang dia terbaring macam tuh, antara hidup dengan mati. Aisyah, kesiankanlah dia. Bagi orang kaya macam kamu, Rp50.000 tuh apalah sangat. Kalau kamu selamatkan dia, kita mulai hidup baru. Mak terima kamu balik jadi menantu Mak, si Bella tuh mah halau. Kamu jadi puan besar rumah nih. Sehingga ke tahap ini, dia masih hidup dalam fantasi kuasanya. Adakah dia pikir status, menantu Puan Zainab itu masih satu anugerah yang saya idam-idamkan? Diam,
Saya menjerit, tidak dapat menahan rasa muak lagi. Jangan cakap dengan saya dengan nada seolah-olah Puan sedang memberi rahmat. Puan ingat saya perlukan rumah Puan yang bakal bangkrut tuh? Puan ingat saya perlukan suami pengkhianat yang terbaring macam mayat hidup tuh? Saya mengeluarkan sapu tangan, mengesat mulut selepas menjerit, dan menyambung dengan suara yang paling dingin. Puan, kata Puan tegas untuk ajar saya. Bukan, Puan Zainab. Puan bukan tegas, Puan kejam. Puan perah tenaga saya, rampas gaji saya, hina mak ayah saya. Dan kemuncaknya, pada malam hujan tuh, anak beranak Puan halau saya macam anjing kurap hanya sebab saya tak nak jual tanah mak ayah saya untuk taja perempuan simpanan Puan. Kezaliman tuh bukan ajaran. Itu sifat keji yang dah sebati dalam tulang temulang anak beranak Puan. Seluruh badan Puan Zainab menggeletar. Setiap perkataan saya seperti pisau yang mengupas kulit mukanya yang tebal. Puan suruh saya selamatkan dia? Saya menuding ke arah Dewan Bedah. Kenapa saya perlu selamatkan orang yang dah tolak saya ke ambang maut? Masa saya dihalau tanpa sesen duit, tanpa rumah, pada malam hujan sambil memeluk anak saya? Ada Puan kesiankan saya? Masa anak Puan tampar saya sampai kepala saya berdarah? Ada Puan halang? Tak. Puan maki hamun dan lagi galakan dia, kan? Mak. Puan Zainab menangis teresak-esak, tidak dapat menyambung kata-kata. Karma tak pernah salah alamat, Puan Zainab. Penderitaan yang anak Puan alami sekarang, realiti yang Puan hadapi ini, adalah balasan untuk perbuatan jahat Puan sendiri. Jangan salahkan takdir, jangan salahkan orang lain, salahkan diri sendiri. Saya berdiri tegak, membetulkan pakaian saya. Perbualan ini telah menghabiskan tenaga saya, tetapi pada masa yang sama, ia telah melepaskan semua kemarahan yang terpendam selama bertahun-tahun. Kata-kata saya sudah habis, tetapi Puan Zainab yang terdesak masih berpaut pada pelampung terakhir. Walaupun saya sudah menebuk lubang padanya, dia menutup telinga dan tidak mahu mendengar. Baiklah, Mak salah, Amirul pun salah. Tapi nak, budak dalam perut Bella tuh. Walau apapun dia tetap zuriat keluarga nih, kan? Tega ke kau tengok seorang anak jadi yatim sejak dalam kandungan? Kau pun seorang ibu. Kesiankanlah budak yang tak berdosa tuh. Dia menggunakan anak itu lagi. Dia pikir dengan bermain sentimen keibuan dan kebaikan saya akan menjadi lembut. Tetapi dia tidak tahu. Kebenaran tentang anak itulah yang akan menjadi pukulan terakhir, penamat kepada semua harapannya. Saya memandang Puan Zainab. Pandangan saya berubah dari marah kepada kasihan. Kasihan yang mendalam kepada orang bodoh yang tidak sedar hingga ke saat terakhir. Puan nak tahu sangat kebenaran tentang cucu sulung Puan tuh? Baiklah, saya akan tunjukkan dengan jelas. Supaya Puan betul-betul sedar. Supaya Puan tahu, anak Puan tuh korbankan nyawanya untuk apa. Saya membuka beg tangan, mengeluarkan telepon bimbit, dan membuka file yang dihantar oleh penyiasat persendirian 2 hari lepas. Saya halakan skrin telepon yang terang itu rapat ke muka Puan Zainab yang kosong. Di skrin, terpapar beberapa keping gambar yang jelas dan kandungan message. Tengok betul-betul. Perempuan ni menantu kesayangan Puan, si Bella. Dan lelaki ini, seorang tauke hartanah dari Johor Bahru yang dah beristri. Gambar pertama menunjukkan Bella dan seorang lelaki gempal sedang berpelukan mesra di sebuah resort. Tarikh pada gambar itu jelas menunjukkan ia diambil 6 bulan yang lalu. Puan pandai kira, kan? 6 bulan lepas, dia dah bersama lelaki ni. Masa tu, anak Puan, Amirul, masih berlakon sebagai suami Mitali dengan saya di rumah. Saya menatal ke gambar seterusnya. Ia adalah gambar imbasan ultrasound janin Bella, yang diambil di sebuah klinik swasta. Tengok tarikh jangkaan bersalin nih, Puan Zainab. Janin ni dah berusia lebih 22 minggu. Maksudnya, dah lebih 5 bulan. Tapi anak Puan baru kenal dia 3 bulan. Puan faham tak apa maknanya? Mata Puan Zainab terpaku pada skrin. Bibirnya terketar-ketar. Tak mungkin. Dia kata pada aku baru mengandung 3 bulan. Perut dia pun kecil saja. Dia tipu Puan, saya ketawa sinis. Perempuan tuh profesional. Dia tahu cara berpakaian, cara sorokan perut, dan ini, message nih yang paling menarik. Saya membuka perbualan antara Bella dan kawan baiknya. Tulisan hitam putih itu terpapar seperti satu pengakuan yang paling tidak tahu malu. Aku mengandung anak tauke gemuk tuh. Dia takut bini, tak nak mengaku, bagi aku 5.000 suruh gugurkan.
Tapi sayanglah, dokter kata kalau gugurkan kali ini, mungkin mandul. Selesai membaca message itu, Puan Zainab seperti dipanah petir. Dia terduduk di lantai, memegang kepalanya dengan kedua-dua belah tangan, mulutnya ternganga tetapi tiada suara yang keluar. Seluruh pandangan dunianya, kebanggaannya, harapan untuk menyambung zuriat yang digunakannya untuk menghalalkan kekejamannya, kini hancur berkecai seperti buih sabun. Pepatah menatang anak orang kini menjadi kenyataan. Anaknya, Amirul, telah menjadi mangsa penipuan paling tragis dalam hidupnya. Dia mengkhianati istri yang setia, membuang marwah dan keluarga, mengejar seorang wanita jijik, dan akhirnya menjadi pak sanggup kepada anak lelaki lain. Dia menggunakan uang hasil titik peluh istrinya, malah uang curi, untuk menaja seorang wanita yang mengandungkan zuriat lelaki lain. Dan yang lebih ironik, dia mengalami kemalangan ketika mengejar penipu itu untuk mendapatkan kembali uangnya. Dia terbaring menanti ajal di dalam sana, tubuhnya hancur. Semuanya karena satu penipuan, satu kematian yang bodoh dan sia-sia. Ya Allah, kenapa kau bodoh sangat nak? Mak yang rosakkan kau. Puan Zainab menjerit pilu, menghantukkan kepalanya ke lantai. Tangisannya bukan lagi lakonan. Ia adalah kesakitan yang amat sangat dari seorang ibu yang sadar dia telah menolak anaknya sendiri ke lembah maut dengan tangannya sendiri. Dia telah membantu seekor musang menghancurkan rumah tangga anaknya, menghalau menantu yang baik, dan membawa malapetaka kepada dirinya sendiri. Sekarang Puan faham? Saya menyimpan telepon, memandangnya dengan kasihan. Inilah kebenaran yang Puan kena hadapi. Tiada cucu sulung, tiada menantu berbakti. Yang ada hanyalah kebodohan dan ketamakan anak beranak Puan sendiri. Aisyah, selamatkan dia. Walaupun dia bodoh, dia tetap anak mak. Puan Zainab merangkak ke kaki saya semula, tetapi kali ini sudah tidak bermaya. Suaranya hanya bisikan yang lemah. Saya memandang ke arah Dewan Bedah buat kali terakhir. Amirul memang patut dihukum. Tetapi melihatnya nazak karena ditipu, timbul juga rasa simpati pada nasibnya. Namun, simpati tidak bermakna saya akan memikul beban hidupnya sekali lagi. Puan Zainab, saya tidak boleh membayar Rp50.000 itu. Uang itu adalah untuk masa depan anak perempuan saya. Cucu perempuan yang pernah Puan hina dulu. Tapi atas dasar kemanusiaan, saya tidak akan biarkan Puan mati kebuluran di sini. Saya mengeluarkan sekepingkat nama dari dompet dan meletakkannya di tangan Puan Zainab. Ini nomor telepon sebuah badan kebajikan yang pakar membantu pesakit kemalangan yang susah. Syarikat saya selalu menderma di sana. Saya akan telepon mereka dan minta mereka pertimbangkan case Encik Amirul. Kalau bernasib baik, sebahagian kos perubatan mungkin akan ditanggung. Selebihnya, Puan kena uruskan sendiri. Sama ada jual rumah, jual tanah, atau berhutang, itu urusan Puan. Setakat ini sahaja yang saya boleh bantu. Selesai berkata-kata, saya berpaling dan berjalan pergi dengan tegas. Dari belakang, saya terdengar suara Puan Zainab memanggil, Aisyah, maafkan Mak. Mak betul-betul menyesal. Tetapi saya tidak berhenti. Apabila saya melangkah keluar dari pintu hospital, angin malam yang sejuk menyapa, tetapi anehnya, hati saya terasa hangat. Saya telah melakukan perkara yang betul mengikut kata hati saya. Saya tidak membalas dendam dengan membiarkan mereka mati, tetapi saya juga tidak sebodoh itu untuk membiarkan mereka menggunakan saya lagi. Saya telah menunjukkan kepada mereka kebenaran, dan kebenaran adalah hukuman yang paling kejam. Hidup ini adil. Amirul, selepas ini, akan berhadapan dengan kegelapan abadi atau kecacatan seumur hidup. Itulah harga untuk sebuah pengkhianatan. Bella, walaupun lari dengan uang, tidak akan hidup tenang seumur hidup dengan uang hasil penipuan. Dan Puan Zainab, sisa hidupnya akan menjadi neraka penyesalan dan kesunyian. Dan saya memandang langit malam yang penuh dengan bintang. Esok, saya akan menghantar anak saya ke sekolah semula, dan pergi ke pejabat dengan semangat yang membara. Saya akan menjalani kehidupan yang cemerlang, berdikari, dan bahagia. Karena saya layak mendapatkannya. Ketika saya melangkah keluar dari pintu PPUM, kegelapan malam seolah-olah semakin pekat di belakang saya. Bunyi siren ambulans masih kedengaran sayu, tetapi hati saya anehnya tenang. Saya berpaling, meninggalkan Puan Zainab dengan kebenaran yang kejam dan kesakitan yang amat sangat. Namun, langkah saya tiba-tiba perlahan. Bukan karena menyesal,
bukan karena mahu berpatah balik untuk membayar Rp50.000 dan menyelamatkan pengkhianat itu. Uang itu adalah hasil titik peluh saya, masa depan anak saya, Sofia. Saya tidak akan sekali-kali menggunakannya untuk nyawa lelaki yang pernah coba menolak saya dan anak saya ke lembah maut. Tetapi, jauh di sudut hati, masih ada sisa nurani sebagai seorang manusia. Saya tidak seperti mereka. Walaupun terhadap musuh, maruah saya tidak mengizinkan saya menjadi sekejam itu untuk membiarkan nyawa melayang hanya karena tiada uang. Saya berhenti di sebelah kereta saya, mengeluarkan telepon bimbit. Bukan Puan Zainab yang saya hubungi, tetapi Encik Khalid, rakan kongsi lama syarikat saya yang juga pengerusi Yayasan Harapan Kasih. Encik Khalid, saya Aisyah nih. Maaf mengganggu lewat malam begini. Ya, ada satu kes kecemasan di PPUM. Seorang lelaki muda, kemalangan jalan raya, keadaan kritikal, dan keluarganya kurang berkemampuan. Ibunya sudah tua dan uzur, ditipu pula hingga kehilangan semua uang, tidak mampu membayar kos pembedahan. Saya menarik nafas dalam-dalam dan bercakap dengan tenang. Saya mohon pihak yayasan dapat mempertimbangkan permohonan bantuan kecemasan. Saya boleh jadi penjaminnya, ya? Ikut sahaja prosedur yayasan, berapa yang layak dibantu. Tidak perlu sebut nama saya. Katakan sahaja pihak yayasan mendapat maklumat daripada pihak hospital. Selepas meletakkan telepon, saya menghela nafas lega. Itulah perkara terakhir dan paling bermaruah yang boleh saya lakukan untuk Amirul. Saya tidak mengeluarkan uang dari poket saya sendiri, tetapi saya menggunakan reputasi saya untuk membuka satu jalan untuknya. Saya berbuat demikian bukan karena masih ada sisa cinta, tetapi karena saya mahu mengumpul pahala untuk anak perempuan saya. Saya mahu, apabila menoleh ke belakang suatu hari nanti, saya boleh berkata dengan bangga bahwa saya telah hidup dengan menunaikan tanggung jawab sebagai seorang manusia, tanpa rasa malu pada nurani sendiri. Saya memandang ke arah lobi hospital dari jauh. Puan Zainab masih di situ, menggenggam erat sampul berisikat nama yang saya tinggalkan, kelihatan kerdil dan lesu seperti daun kering di hadapan ribut. Rp50.000. Dia tidak akan pernah mendapatkannya dari saya. Dia perlu memikul beban hidupnya sendiri. Dia perlu menjual rumah banglo yang menjadi kebanggaannya untuk membayar hutang Ahlong dan kos perubatan anaknya. Itulah harga yang perlu dia bayar. Saya membuka pintu kereta dan duduk di tempat pemandu. Bau wangi yang lembut di dalam kereta menyelubungi saya, menghapuskan bau ubat yang memuakkan. Di cermin pandang belakang, wajah saya kelihatan sedikit letih, tetapi pandangan mata saya bersinar dengan ketegasan. Selamat tinggal, masa lalu, bisik saya. Saya menghidupkan engine, dan kereta meluncur laju dengan lancar di atas jalan raya yang lengang. Saya teringat Sofia yang sedang tidur nyenyak di rumah. Esok pagi, apabila dia bangun, saya akan menceritakan sebuah kisah dongeng yang berbeza. Kisah tentang seorang ibu yang melawan naga jahat untuk melindungi istana bahagia mereka berdua. Saya akan mengajar anak saya bahwa kebaikan itu penting, tetapi ia perlu diberikan kepada orang yang betul. Saya akan mengajarnya untuk tidak membenarkan sesiapapun memijak maruahnya, dan sentiasa menyediakan jalan keluar dalam bentuk kebebasan keuangan. Karena apabila ribut melanda, tiang yang paling kukuh untuk bergantung bukanlah orang lain, tetapi kaki sendiri dan uang hasil usaha sendiri. Malam itu, saya tidur nyenyak tanpa sebarang mimpi. Mimpi ngeri selama 5 tahun dan gema deringan telepon di tengah malam telah berakhir sepenuhnya. Saya telah memotong tali ikatan jijik itu dengan gunting yang bermaruah dan tegas, tetapi hidup mesti diteruskan. Masa berlalu pantas, membawa perubahan yang tidak dijangka, dan karma, hakim yang paling adil, telah menjatuhkan hukuman muktamad kepada kami semua dengan cara yang tidak dapat dielakkan. 2 tahun kemudian, pada penghujung tahun yang dingin di Kuala Lumpur, seluruh bandar sibuk dengan persiapan menyambut tahun baru. Saya berdiri di pejabat saya di tingkat 20, memandang ke bawah ke arah bandar yang gemerlapan dengan cahaya. Di atas meja saya, terdapat papan nama yang berkilat tertera Puan Aisyah Naib Presiden. Dalam 2 tahun ini, saya telah bekerja tanpa henti. Dari seorang wanita yang diceraikan suami dan dihalau mentua, saya telah menjadi salah seorang eksekutif teras dalam syarikat. Saya membeli sebuah kondominium mewah dengan pemandangan bandar dan membawa ibu bapak saya untuk tinggal bersama. Sofia kini sudah darjah 1, bersekolah di sekolah antarabangsa, dan membesar menjadi seorang kanak-kanak yang bijak dan cantik seperti ibunya.
Hidup saya kini penuh dengan gelak tawa dan kedamaian. Saya menikmati percutian ke luar negara bersama rakan-rakan karib, dan yang paling penting, saya menikmati kebebasan mutlak. Kadang-kadang ada lelaki berjaya yang coba mendekati, tetapi saya tidak terburu-buru. Saya sedang menikmati kebahagiaan menjadi seorang ibu tunggal yang berdikari. Pada petang akhir tahun, saya memandu keluar untuk membeli beberapa hiasan untuk rumah baru saya. Ketika sedang menunggu di lampu isyarat di sebuah persimpangan yang sibuk, satu pemandangan di tepi jalan membuat saya terpaku. Di kaki 5 sebuah kedai yang tertutup, seorang wanita tua dengan rambut putih sepenuhnya, memakai pakaian yang lusuh dan koyak, sedang duduk di atas lantai. Dia sedang bersusah payah menyuap sesudu bubur cair kepada seorang lelaki di kerusi roda usang di sebelahnya. Lelaki itu kurus kering, tangan dan kakinya herot, mulutnya sengit, matanya yang kosong memandang ke hadapan, dan air liurnya meleleh membasahi bib kotor yang diikat di dadanya. Walaupun debu masa dan penderitaan telah mengubah mereka menjadi begitu menyedihkan, saya dapat mengenali mereka serta-merta, Puan Zainab dan Amirul. Amirul tidak mati. Pembedahan itu menyelamatkan nyawanya, tetapi kesan sampingan kerusakan otak yang teruk menyebabkannya lumpuh separuh badan, kehilangan keupayaan bercakap dan berpikir, hidup seperti mayat hidup. Dia menjadi seorang kanak-kanak besar yang tidak merasakan apa-apa. Semua urusan hariannya, dari makan hingga mandi, bergantung sepenuhnya pada orang lain. Dan Puan Zainab, selepas menjual rumahnya di kawasan mewah itu dengan harga murah untuk membayar hutang ahlong dan kos hospital, menjadi papa kedana. Baki uang yang ada hanya cukup untuk menyewa sebuah bilik kecil yang berbau hapak di kawasan Setinggan. Bekas ibu mentua yang angkuh dan berkuasa itu kini menjadi hamba seumur hidup kepada anak cacat yang dilahirkannya. Lampu isyarat masih berbaki 30 saat. Saya menurunkan sedikit tingkap kereta untuk melihat dengan lebih jelas. Makan, nak. Makan sikit lagi. Mak merayu. Puan Zainab memujuk dengan suara serak. Dia membawa sudu berisi bubur ke mulut Amirul dengan tangan yang terketar-ketar, tetapi Amirul tiba-tiba mengalami kekejangan ringan dan menepis mangkuk bubur itu. Bubur panas itu tumpah ke atas pakaian mereka berdua. Puan Zainab menangis tersak-esak. Dia mengesat bubur di baju anaknya dengan tangan, sambil menumbuk dadanya sendiri. Ya Allah, kenapa hidup aku jadi macam nih? Lebih baik kau mati saja dulu, senang hati aku. Bella, perempuan sial, kau dah hancurkan hidup kami anak beranak. Amirul hanya duduk di situ, mengeluarkan bunyi yang tidak bermakna, air mata mengalir dari matanya yang kosong. Mungkin, jauh di sudut alam separa sedarnya yang rosak, dia masih merasakan kesakitan dan penyesalan. Tetapi dia tidak boleh bercakap, tidak boleh bergerak untuk menebus dosa. Dia terperangkap di dalam penjara tubuhnya sendiri, terpaksa melihat ibunya yang tua menderita setiap hari karenanya. Itulah hukuman yang lebih dahsyat daripada kematian. Melihat pemandangan itu, tiada lagi rasa benci di hati saya. Hanya rasa sedih melihat putaran hidup. Bella, bakal menantu idaman itu, selepas melarikan diri dengan uang, didengari telah dikesan oleh tauke kekasih gelapnya, dirampas semua uangnya, dan kini hidup merempat bersembunyi di sempadan. Benarlah, apa yang ditanam, itulah yang dituai. Mereka pernah coba merampas segalanya dari saya, menolak saya ke jalan buntu, tetapi akhirnya, ketamakan dan kejahatan merekalah yang menjatuhkan mereka ke dalam jurang yang tidak dapat diselamatkan. Puan Zainab mengangkat kepalanya, dan pandangannya jatuh pada kereta mewah saya. Mungkin dia tidak nampak saya di sebalik cermin gelap, tetapi dia pasti nampak kemewahan yang pernah diidamkan dan dimilikinya. Di matanya, terbayang rasa cemburu, penyesalan, dan putus asa. Dia tidak akan pernah bermimpi bahwa orang yang duduk di dalam kereta itu adalah menantu yang pernah dihalau dan dicap tidak berguna. Lampu isyarat bertukar hijau. Saya menaikkan tingkap kereta dan menekan pedal minyak. Kereta meluncur laju, meninggalkan kelibat dua beranak yang menyedihkan itu di belakang dalam kesibukan orang ramai. Saya tidak berhenti untuk memberi uang, tidak juga turun untuk menghina mereka lagi. Keheningan saya, kehilangan saya, adalah jawaban yang paling jelas. Kami kini berada di dunia yang berbeza. Saya memandu pulang ke rumah. Di sana, ibu bapak dan anak perempuan saya sedang menanti untuk makan malam tahun baru. Apabila tiba di hadapan pintu, Sofia berlari keluar dan memeluk saya. Mama dah balik. Nenek dengan atuk tengah masak sup. Tunggu mama. Saya memeluk anak saya, menghidu bau rambutnya,
dan merasakan kehangatan keluarga yang menyelubungi. "Mama dah balik, sayang." Melihat meja makan yang penuh dengan gelak tawa, ibu bapak yang sihat, dan anak yang baik, saya tersenyum puas. Inilah kebahagiaan yang sebenar. Kebahagiaan yang dibina atas dasar cinta sejati, usaha, dan kebaikan, bukan atas dasar perhitungan dan tipu daya. Kata penutup saluran. Para pelanggan setia Senja Tenang, kita telah sampai ke penghujung kisah suka duka Aisyah, Amirul, dan Puan Zainab. Bunyi kerusi roda yang berkeriut di tepi jalan, raungan seorang ibu tua yang penuh dengan penyesalan, dan kelibat kereta mewah yang hilang ditelan senja. Semua babak ini menari di hadapan mata kita, meninggalkan kesan mendalam dan emosi yang tidak terkata. Satu kisah telah tamat, tetapi di dalam hati kita masing-masing, ribuan pemikiran tentang pelbagai wajah kehidupan, adab sebagai manusia, dan perjalanan mencari kebahagiaan sejati di dunia yang fana ini mula bercambah. Bagaimana jika hari ini, kita bersama-sama menikmati secawan teh hangat sambil merenung makna mendalam di sebalik kisah ini, mengambil iktibar yang pedih untuk diaplikasikan dalam hidup kita, agar kita dapat menjalani kehidupan yang lebih tenang, lebih bermaruah, dan lebih cemerlang. Pelajaran pertama dan paling kuat yang diberikan oleh kisah ini adalah betapa adilnya, dan kadangkala kejamnya, hukum karma berfungsi. Apa yang kita tanam, itulah yang kita tuai. Kita sering mendengar pepatah ini, tetapi hanya selepas menyaksikan pengakhiran keluarga Puan Zainab, barulah kita benar-benar merasa gerun di hadapan hukum alam yang tidak berubah ini. Karma bukanlah hukuman Tuhan, tetapi hasil yang tidak dapat dielakkan dari perbuatan, perkataan, dan pemikiran yang kita taburkan ke dunia. Puan Zainab dan Amirul menabur benih ketamakan, keegoisan, pengkhianatan, dan kekejaman, dan akhirnya mereka terpaksa menelan buah beracun itu sendiri. Image Amirul yang duduk di kerusi roda, tidak dapat bercakap atau bergerak, hanya mengalirkan air mata dari mata yang kosong, adalah hukuman yang lebih menakutkan daripada kematian. Dia terperangkap di dalam penjara tubuhnya sendiri, terpaksa menyaksikan penderitaan ibunya dan keruntuhan keluarganya tanpa daya. Ini adalah harga untuk pengkhianatan dan kelemahan. Puan Zainab juga, kehebatannya yang pernah memerintah hilang entah kemana, terpaksa duduk di tepi jalan menyuap anaknya, menghabiskan sisa hidup dalam penyesalan dan kesunyian. Pelajaran untuk kita amat jelas, kita tidak boleh membina kebahagiaan di atas penderitaan orang lain. Apa yang diperoleh dengan cara yang keji akhirnya akan lenyap seperti asap. Hiduplah dengan baik, jagalah hati yang bersih. Itulah perisai yang paling kukuh untuk melindungi kita daripada segala badai kehidupan. Tetapi bahagian yang paling bersinar dalam kisah ini adalah kebangkitan gemilang Aisyah. Dia melambangkan kekuatan, maruah, kemandirian, dan belas kasihan yang mendalam seorang wanita moden. Dia bangkit sendiri dari lubuk penderitaan yang paling dalam. Dia mengesat air matanya dan menulis semula kisah hidupnya. Pelajaran Aisyah kepada semua wanita adalah, berdikari dan mandiri. Jangan serahkan hidup dan kebahagiaan Anda di tangan orang lain. Apabila kita berdikari dari segi keuangan, kita mempunyai suara, dihormati, dan mempunyai hak untuk memilih. Ubah kesakitan menjadi kekuatan, jadikan penghinaan dunia sebagai pendorong untuk terbang lebih tinggi. Sikap yang ditunjukkan oleh Aisyah di hospital mengajar kita tentang sempadan maruah diri dan kemaafan yang bermaruah. Dia tidak mengorbankan masa depannya untuk menyelamatkan musuhnya, tetapi dia menunaikan tanggung jawab minimum sebagai seorang manusia. Itu bukan balas dendam, tetapi jalan untuk menyelamatkan jiwanya sendiri. Melepaskan kebencian bukanlah melupakan masa lalu, tetapi menerimanya dan terus melangkah ke hadapan. Hidup ini singkat dan tidak dapat dijangka. Daripada membazirkan masa dengan penyesalan atau kebencian terhadap masa lalu, hargailah masa kini. Sayangi diri Anda lebih, jaga kesehatan, tambah ilmu, dan luangkan masa dengan orang yang benar-benar Anda hargai. Walau dalam apa jua keadaan sukar yang Anda hadapi, selagi Anda tidak berputus asa dan sentiasa berusaha mengikut kata hati, di hujung terowong yang gelap, pasti ada pagi yang cerah menanti. Seperti Aisyah, yang menggunakan tragedi sebagai batu loncatan untuk terbang ke tempat yang lebih tinggi. Jika kisah hari ini memberi kesan mendalam di hati Anda, dan jika Anda menemui pelajaran berharga di dalamnya, saya mohon Anda sebarkan nilai-nilai kemanusiaan ini. Satu suka dari Anda adalah satu galakan besar, dan satu kongsi boleh menjadi cahaya kepada seseorang yang sedang berputus asa di luar sana. Dan yang paling penting,
Langgan saluran Senja Tenang sekarang dan hidupkan pemberitahuan. Kami akan kembali dengan kisah-kisah kehidupan yang lebih menyentuh pada masa akan datang. Kehadiran Anda adalah pendorong terbesar bagi kami untuk terus berkongsi cinta dan harapan. Terima kasih kerana sudi mendengar.